Dalam episod kali ini, tim The Barakah Effect Podcast akan berkongsi bagaimana pekerjaan anda sekarang boleh dijadikan ibadah. Saya pernah membaca satu posting daripada kenalan dalam Facebook. Dia kata, alangkah teruknya aku hanya mementingkan dunia. Sahabat-sahabat aku keluar beribadah dan berdakwah, sedangkan aku di sini sibuk dengan dunia. Kononnya mencari nafkah. Rendahnya tawakal aku. Bagi pendapat anda, adakah kata-kata seperti ini betul atau tidak? Sila letak komen anda di bawah. Bukankah kita dicipta hanya untuk beribadah kepada Allah? Seperti dalam firman-Nya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wama khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun", yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada aku. Adakah benar ibadah itu hanya terhad di rumah ibadah sahaja? Adakah agama dan perkara duniawi seperti pekerjaan perlu dibezakan? Bagaimana pula seorang pekerja seperti anda dan saya hendak sentiasa beribadah sedangkan masa bekerja lebih banyak daripada perkara-perkara yang lain? Jadi dalam episod ini kami akan kongsikan yang pertama, apa itu ibadah? Yang kedua, apa kaitan pekerjaan dan ibadah? Yang ketiga, bagaimana menjadikan pekerjaan sebagai satu ibadah? Nama saya Abdul Aziz. Sekiranya anda baru di sini, sila subscribe ke channel. The Barakah Effect Podcast adalah podcast mingguan di mana kami mengambil ibrah dan pengajaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah untuk dijadikan sebagai inspirasi untuk kejayaan dunia dan akhirat. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan bikum. Ahlan. InsyaAllah. Selamat datang ke The Barakah Effect Podcast di mingguan di mana kita mengambil ibrah dan pengajaran harian daripada Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan inspirasi dan panduan untuk kejayaan di dunia dan akhirat. Macam geng, okey. InsyaAllah. Terbaik aku. Kali pertama kita buat slogan tersebut dalam bahasa Melayu. First time. Masya Allah. Jadi buat pendengar kita yang pertama sekali mengikuti podcast kita, ahlan wa sahlan. Selamat datang ke podcast kami yang sederhana ni. Boleh ke podcast yang sederhana? First time saya dengar. InsyaAllah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi buat pengetahuan semua, ni kali pertama kita merakamkan podcast The Barakah Effect ini dalam bahasa Malaysia. Jadi selama ni episod ni kita berbual dalam bahasa Inggeris ya. Kita poyo Mat Saleh lah orang kata. So hari ni kita jadi poyo anak Melayu pula. Dan sekadar perkongsian, sebenarnya kita dah lama merancang untuk merakam episod dalam bahasa Melayu kan. Bahasa Malaysia betul. ni. Masa kalau saya ingat masa kita lancarkan podcast ni pun dah ada dah Dari cadangan. awal. Dari awal, ya, Ya, betul. kita patut nak bahasa Melayu ke bahasa English ke? Tak pasti. Salah satu daripada apa yang kita consider lah sebelum kita mulakan podcast ni kan. Betul. Ya. Kita debate kan, nak buat ni ke, nak buat tu Betul. ke kan. Ya. So kita kata okey lah, ada alang-alang ada cadangan tu, okey kita akan usahakan. Tapi biasalah, seperti mana idea-idea yang bagus yang lain juga, letak dalam peti dulu, tengok apa jadi. Sikit. Bagi perap sikit. So itulah, macam-macam kita bincangkan lah. Nak rujuk kata ganti nama pertama pun, nak cakap nak pakai apa? Nak pakai saya betul, ke, betul. aku ke, I ke, Ana Betul, ke, betul. Kak Mek ke. Wah, macam satu khilaf yang tak Masya Allah. diselesaikan lagi kot sekarang ni. Jadi kita, Kalau ada Mungkin belum selesai lagi kot. kalau ada tersasul dalam bahasa Sarawak, minta maaf betul. Saya pun Tersasul- sama. Tersasul satu hal Ziz. Yang takut apa? Melatah. Oh. Takut jadi opocut, siapa-siapa meletup ke. Tak apalah, kalau ada tu kita edit dulu lah. Kita jaga aib kita InsyaAllah. sendiri lah. Subhanallah. Tapi itulah, kita pun dah fikir lama. Tapi entahlah, akhirnya bulan Ogos ni, tak tahulah, tiba-tiba jiwa semangat
bahasa Malaysia tu dia berkobar sikit lah kan. Dia Ya. okey lah kita Betul. try lah kan. Kita try. Kita kan. try. Allah Bro alam. cuba. Bro cuba insyaAllah. Orang kata alang-alang semangat ni ada. Okay, kita resume balik plan kita nak bahasa Melayu ni. Orang putih kata strike the iron while it's hot. So Masya Allah. Masya Allah. ini peluang yang dinantikan insyaAllah. Makan nasi semasa dia panas tu sedap. Okay. Itu betul yes, ke yes, peribahasa ke? Tak, bukan. Bukan. Itu Ibrah Baru buat harian. tadi. Okey, baru. Masya Allah. Jadi buat pengetahuan semua pendengar kita, biasanya hari ni kita ada kekurangan ahli. Kita dalam Barakah Effect ni ada 5 orang ya. Tapi qadarallah masya fa'al, sahabat-sahabat kita Syahmi dan Amir tak dapat menyertai sekali untuk episod ini. Jadi kali pertama kita dalam podcast BM dan juga kali pertama kita bertiga. So Ya. Masya Allah. Pertama kali. memang ada rasa nervous lah Rasa kekurangan. Rasa Tambah. kekurangan. Betul. Jadi kasih chance sikit lah. Mohon maaf lah kalau ada terlanjur kata ke, kalau macam tiba-tiba rasa perbincangan tu ada kekok sikit tu. Faham-faham lah. Ini geng-geng Poyo Mat Saleh ni nak cuba kan. Sahih. Jadi Alhamdulillah buat pengetahuan semua, Syahmi akan sekarang ni Syahmi dalam persiapan untuk pulang kembali ke Madinah untuk meneruskan lagi pembelajaran beliau di Universiti Madinah, menghabiskan semester terakhir kan? Semester terakhir ya. Ya, Tak salah saya terakhir. kan. Sepatutnya terakhir lah. Masya Allah. Jadi Subhanallah. doakanlah semoga Allah permudahkan semua urusan dia dan keluarga beliau. Sebab Amin. mereka dapat macam arahan untuk balik pun agak mengejut kan. Tiba-tiba je Agak kena mengejut, balik. ya. Dan dalam sebelum- kondisi sekarang ni tak senang nak aturkan semua visa lah, tiket betul. penerbangan kan. Betul lah. Ya. Subhanallah. Nak dapat permit Subhanallah. lagi dengan peraturan baru tentang 2 dos vaksin dan sebagainya. Memang Betul. memang boleh rasa lah dia punya stres dia. Jadi memang kita doakan Allah permudahkan lah untuk mereka semua. Amin. Dan kita doakan juga Allah bagi dia keberkatan dalam semua usaha dia menuntut ilmu. Harapan kita dalam The Barakah Effect ni untuk Betul. graduan Madinah ni, Masya Allah. Masya Allah. Dan Barakallahu manakala Barakallahu fi. Manakala Amir pula tak dapat hadir bersama kita kerana beliau ada urusan peribadi bersama keluarganya. Jadi semoga Allah memberkati semua usaha beliau dan mereka semualah. Amin. Halang-halang Amir Sekda. Mau mula episod Kelakar Sarawak kah? Mungkin kita save for another, insyaAllah, hari lain. Saya minta hari lain. Sarawak edition. Sarawak edition. Jadi mungkin ada juga pendengar-pendengar kita yang jarang dengar macam pertuturan Kelakar Sarawak ni. Jadi untuk pengetahuan semua, saya bukan orang Sarawak, tapi dalam tim kita apa Aziz? Faisal sebenarnya dari KL kan, tapi boleh cakap Sarawak. Maksudnya bahasa Sarawak ni senang nak belajar, I think. Okay, itu dia. Masya Allah. Jadi yang dari Sarawak, Aziz, Reza dan Syahmi. Syahmi, betul. I personally sebab dah lama bekerja di Sarawak, so kita pun cuba nak tiru-tiru slang. Tapi kan ramai juga kawan-kawan office sekarang, sampai sekarang dia orang ingat saya ni orang Sarawak tau. So macam Oh ya ke? Ya, Masya jadi Allah. ya. Masya Allah. Masya Allah. Macam double agent. double agent gak Yang paling jadi tu kalau naik kereta Grab kan, kita sembang dengan dia Sarawak kan, betul kata. Lepas tu tiba-tiba dia start mengata sikit kan, orang-orang Semenanjung ni kata. That's a trap. Itu perangkap. Lepas tu bila dah habis dia kata, bang, sebenarnya kami dari KL. Uish. Oh dia. So, Sebenarnya kata, pengajaran dia. Pengajaran. Ambillah pengajaran. respect semua orang kan. Betul. Jangan guna bahasa-bahasa ni sebagai benda nak beza-bezakan kan. So Masya Allah. Betul. Okey, kita dah melencong jauh dah ni. Kita kembali ke pangkal jalan insya-Allah. Jadi ahlan wa sahlan lagi sekali. Topik yang dipilih untuk minggu ni adalah kerja sebagai ibadah, memburu keberkatan. Masya Allah. Jadi satu topik yang kita biasa dengar kan. Topik ini macam kerja adalah ibadah, kerja itu ibadah. Jadi tapi sebenarnya yang kita nak bincangkan dalam podcast ini adalah apa maksud di sebalik ungkapan tersebut. Apakah implikasi dia? Senang-senang je kita nak sebut kerja itu ibadah, sedangkan kita tahu ibadah tu dia ada syarat-syarat dia, ada tata cara dia, ada dia punya prinsip-prinsip dia, kan? Semua seperti mana ibadah kita yang lain kan. Jadi kita nak bincangkan topik ini supaya kita nak huraikan sekadar yang kita mampu bertiga ni,
dalam apa yang kita boleh pelajari daripada konsep kerja itu sebagai satu ibadah. Jadi insya-Allah kita akan bahagikan perbincangan ini kepada 3 bahagian utama. Pertama sekali, mengapa pilih topik ni? Kenapa nak bincangkan kerja sebagai ibadah? Kedua, apakah ibadah? Kita nak cakap sedikit definisi. Kenapa orang kaitkan pekerjaan kita dalam mencari nafkah, mencari rezeki itu, apa kaitan dia dengan ibadah? Sedangkan dalam minda orang, ibadah ni apa? Solat, Solat, puasa, pergi haji. pergi haji, baca Quran. Jadi apa kaitan dia? Macam mana pula kerja ni jadi dikaitkan sebagai ibadah? So itu yang kedua. Dan terakhir sekali, dan mungkin akan menjadi mungkin topik utama lah dalam perbincangan kita, macam mana kita nak jadikan pekerjaan kita tu betul-betul sebagai satu ibadah, insya-Allah. Ya. Dan walaupun untuk kita bagi definisi secara menyeluruh, kita sebut topik ni sebagai kerja kan. Tapi juga termasuk juga kalau sahabat-sahabat kita ada yang dalam dunia bisnes, pendapatan dia dalam perniagaan, kita masukkan sekali lah. Maksudnya konsep dalam mencari rezeki lah, mencari nafkah. Mencari rezeki, betul. InsyaAllah. Baik, jadi untuk bahagian pertama insyaAllah. Kenapa pilih topik ni? Kenapa pilih topik kerja sebagai ibadah? Okey. Dulu Ya, silakan. Boleh. Tafadhal. Tafadhal akhi. Aku okey. Saya. Okey. Saya dulu. Okey, dah start trend dah. Dah InsyaAllah. start dah, okey. Okey. Saya tak tahu kalau korang pernah rasa ni lah. Pernah satu hari macam balik rumah daripada kerja. Jadi kadang-kadang biasalah kita dekat pejabat, kadang-kadang kalau terlalu sibuk, bila balik rumah terus baring kadang-kadang lah. So, lama kat depan laptop kan. Kalau free dah balik rumah boleh main kejar-kejar dengan anak. Contoh macam tu lah. Sangat macam ada masa kita sangat sibuk, ada masa kita free lah. Kalau aku balik biasanya memang aku macam orang kata selebriti lah untuk anak aku. Memang dia macam ayah dah balik, untuk lebih-lebih lagi yang perempuan yang tu kan. dinanti-nantikan Ya, yang umur 2 tahun tu. Masya-Allah. Memang dia nak dukung, nak manja-manja. Tapi ada kadang-kadang ada satu hari tu aku ingat masa tu dia lagi umur 2 tahun. Aku macam betul-betul tak larat lah. Okey. Jadi dia pun macam dia pun jadi tak ada mood, jadi buat muka masam. Kita sebagai ayah kita rasa macam kesian pula anak-anak ni. Macam itulah, kadang-kadang rasa macam betul ke kita kena bekerja sampai macam ni kan, sampai nak layan anak pun tak boleh. Kadang-kadang kita bekerja nak cari wang cari duit je ke. Nampak macam masa mencari rezeki lebih banyak daripada masa beribadah. Nampak macam tu lah masa tu, sebab mindset tak betul sangat kan. Lepas tu lepas tu selalu persoal dalam diri kan, bila masa nak beribadah? Lepas tu bila masa nak menuntut ilmu? Kan menuntut ilmu tu fardu kan. Lepas tu persoalan macam ni lah banyak dalam terlintas dalam fikiran. Jadi I think saya rasa memang betul-betul manfaat kalau kita boleh discuss tentang kerja sebagai ibadah dari perspektif seorang pekerja. Jadi kita selalu dengar daripada asatizah kita atau ustaz-ustaz, tapi bagaimana kita nak dengar daripada Faisal, Reza atau saya sendiri, macam mana kita nak internalize apa ilmu yang diajar oleh ustaz-ustaz tu. Sebab ada juga sekali saya pernah tengok dalam social media, salah seorang sahabat memang kenal, dia tengah buat kerja, lepas tu dia post dalam social media kan, tu semua kebanyakan orang buat macam tu kan sekarang kan. Lepas tu tapi yang saya tengok caption dia bagi tahu macam aku kat sini masih sibuk mencari dunia kan. Aku banyak mencari nafkah berbanding pergi berdakwah seperti sahabat-sahabat aku di luar sana. Dia cakap macam tu lah. Jadi dia cakap macam tu. Jadi dia jadilah makin macam, betul ke aku ni kan kerja juga kan. Jadi kita kena tengok, kita kena discuss hari ni apa yang asatizah kita ajar dengan ustaz-ustaz, macam mana kita nak internalize ataupun kita nak amalkan apa yang dikatakan ustaz-ustaz daripada perspektif seorang pekerja. Actually guys, Masya Allah penting point tu, sebab I myself pernah terfikir benda tu. Sebab ada seorang sahabat, rasa mungkin ramai kenal, nama dia Firdaus Wong.
Waktu I first kenal dia orang tak kenal dia sangat lagi. Waktu tu kami qadarullah duduk sebelah-sebelah pergi kelas menuntut ilmu sama-sama. Subhanallah. Masa tu ambil nota lah. I ada satu skill. I type laju dekat phone. So I type dekat Masya Allah. So I type Sebab dalam practice main game lah rasanya tu. betul. Betul. Okay. Game lah IRC, ingat tak zaman kita MIRC? Oh, IRC, betul. Tapi tak guna. Zaman Kan betul juga kan. Tak tahulah type ni kan. messaging. Adalah tu. Kena korek balik lah. Korek balik. Okay. Anyway. Okay, So duduk sebelah dia. Masa tu pakai iPod Touch. Dia pun tengok, uish, laju betul kau type. Lepas tu lepas habis kelas tu dia surrender. Kata, akhi, email aku nota tu. Baru tahu. Siapa nama? Firdaus.wong. Okay, baru kenal. So masa kenal dengan Firdaus Wong tu dia masih bekerja lagi. Dia masih dalam marketing kan, pemasaran rasanya dalam dunia tu. Tapi lepas berapa tahun kenal dia, dalam 2 tahun lepas tu dia berhenti, lepas tu dia masuk betul-betul full time dalam MRM, dalam kerja dakwah ni. Jadi kadang-kadang kita ada terasa macam, sebab kita pun waktu tu baru nak belajar kan. Kita pun baru belajar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. So bila kita tengok kawan-kawan kita yang full time nak pursue dalam usaha macam apa dakwah, ibadah ni, kita pula kadang-kadang macam Aziz cakap lah, aku ni macam harta je ke kan? Korporat Dunia kan? je. Dunia je kan. Lepas tu qadarallah ada pula sahabat kita seorang, dia pun berhenti kerja. Dia pun bekerja dalam syarikat oil and gas yang antarabangsa juga. Tapi lepas tu dia berhenti. Lepas tu kami pun berkomunikasi lah, kata kat dia, Masya Allah kau dah ni. Sebab dia berhenti, dia nak masuk dalam dunia ni jugalah, dalam dunia dakwah, dalam dunia menuntut ilmu full time dan sebagainya kan. So kata kat dia macam, baguslah kau, aku masih lagi sangkut dalam dunia korporat ni. Macam masih lagi macam menjadi Terbuai-buai dengan dunia. Sort of like that lah. Betul wording kan? dia. Kurang lah. Nanti dia jawab penting. Dia jawab masa tu baru terasa. Dia kata, akhi jangan cakap macam tu. Entah dalam dunia korporat ni Allah bagi banyak peluang untuk melakukan kebaikan yang lain. Ibadah ni macam-macam jenis. Dan mungkin ini adalah jalan anda. Tapi mungkin kebaikan yang Allah jadikan dalam diri anda kat situ. Jadi stay. Sebab mungkin ada banyak lagi yang anda belum discover lagi. Waktu baru fikir, Masya Allah, macam ni datang daripada orang yang berhenti daripada dunia korporat untuk pergi untuk masuk dalam dunia full time ni. Jadi benda tu datangkan banyak motivasi lah to me. So I think nasihat ni is good for all of us untuk kita ingatkan balik kan. Macam matlamat kita bekerja kan. Masya Allah. Mungkin ni memang tanggapan awam kot, sebab saya dulu pun tanggapan macam ni juga, sebab kerja ni macam adalah sebuah amalan duniawi semata-mata. Sebab mungkin motivasi seorang untuk pergi bekerja yang pertama lah, mungkin cara yang kita diajar dari kecil untuk menyara hidup, untuk dapat paycheck di hujung bulan, mungkin berkaitan dengan duit semata-mata. So dalam kita punya minda, dia ada korelasi dengan dunia. So bila kita telah membesar dengan mindset ni, seolah-olah pekerjaan adalah terasing daripada ibadah. Yang dalam mindset kita, yang orang awam mungkin ibadah adalah solat, sedekah, puasa, baca Al-Quran. Bila masa kita nak buat ibadah-ibadah tu, kalau kita start dalam kerja, macam Ikhwan cakap sebelum ni kan, adakah betul tanggapan tersebut? So inilah mungkin apa yang kita nak explore hari ni dalam topik ni. Kenapa kita pilih topik ni? InsyaAllah. Macam orang yang pergi keluar berhenti kerja, lepas tu dia nak pergi fokus kepada dakwah. Nampak macam dia buat satu ibadah 24 jam kan. Tapi betul. untuk orang yang bekerja 8 jam bekerja, mungkinlah itu paling minimum kan. 8 jam bekerja, lepas tu berhenti untuk solat. Adakah betul masa tu? Jadi kita kena tahu keseimbangan work-life balance tu. Adakah kita kira 50 work, 50 kerja, 50 kehidupan, kita kena atur balik mindset ni yang macam tu. Betul lah, Masya Allah. Mungkin juga nak cerita sikit konteks lah kenapa kita nak bercakap tentang topik kerja sebagai ibadah ni. Juga sebab sekarang ni ada 2 ekstrim. Pada ekstrim yang pertama, dia ada sebahagian yang dia ada fokus kepada agama, tapi mereka yang fokus ni lebih kepada macam
tak perlulah bekerja. Tawakal je lah kepada Allah. Rezeki Betul. datang dari Allah. Kadang-kadang dia ungkap ayat Quran lagi. Bukankah Maryam dengan dengan beribadah tiba-tiba rezeki datang dari Rezeki langit. datang kan? Tanya mana anna laki hadha, mana datang ni? Qalat huwa min indillah, daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tengok Allah bagi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Tawakal je akhi. Keluar sawak dah. Tawakal je bang kan. Orang kata itu satu ekstrim. Which is kita tahu Islam memang tak mendidik benda ni. Nanti kita akan cakap lagi pasal perkara ni. Itu satu ekstrim. Tapi lagi satu ekstrim adalah ekstrim yang Reza sebutkan tadi, which is lebih kepada sekularisme. Di mana mindset sekarang, kerja adalah kerja, duit adalah duit, ibadah adalah ibadah. Maksudnya you punya solat, you punya religion, you punya agama tu dalam masjid, dalam gereja, dalam kuil, itu agama. Dunia luar ni tak relevan dalam benda tu. Ini masalah yang kebanyakan di antara orang zaman sekarang ni dia dibesarkan dalam pemikiran macam tu. Masya Allah. Baru terlintas kat kepala saya. Mungkin mindset tu adalah mindset orang-orang, mungkin orang agama lain. Macam dalam agama lain ada separation of dunia dan ibadah, kan? Yes. Dalam Islam, indahnya Islam, ibadah bukan sahaja ritual-ritual yang kita buat, tapi apa yang kita sebagai lifestyle kita, apa yang kita buat dalam satu hari. Semua tu kalau kita akan insyaAllah huraikan lagi lah. So dalam Islam, ibadah tu merangkumi kita punya keseluruhan, holistik dalam hidup kita kan. So tu beza dia insyaAllah. Saya. Actually dia ada sejarah dia, macam mana sekularisme ni dia boleh tertimbul lah. Sebab zaman sebelum Renaissance, ada satu zaman, kalau kita belajar sejarah tingkatan 4 tu, ingat tak ada Dark Ages? Ingat? Korang ingat tak? Betul. Sebab zaman tu tak ingat tahun lah. Tak ingat tahun lah. Tapi dia punya sejarah dia lebih kurang macam ni. Zaman tersebut, paderi gereja masa tu, dia salah guna kuasa dia. Jadi diorang ni, dia sebab influence, sebab masa tu biasanya yang ketua agama ni juga ketua negara. Tapi diorang salah guna kuasa dia. Jadi punya salah guna kuasa tu macam kalau ingat tak ada indulgence letters. Jadi siapa ada duit tu dia boleh beli surat-surat taubat ni. Jadi dia salah gunakan benda tu. Jadi bila dalam Renaissance, maksudnya dalam reformasi pemikiran, dia nak asingkan benda tu. Dia nak, sebab dia dah tahu church institution ni dah corrupted zaman tu. Jadi dia nak asingkan benda ni. Politik, gereja. Jadi dia bukan sebab isu agama tu salah, tapi orang agamawan zaman tu yang merosakkan agama. Betul. Istilah zaman sekarang famous ni kan, penunggang agama. Zaman tu lah penunggang. Sebenarnya dah lama ada orang buat penunggang kan. Nama tu tak ada lagi. Nama. Zaman tu tak ada Twitter lah. Jadi lama juga tu, tahun 1350. Kan, abad 14 lebih kurang macam tu lah. Betul. Jadi sekarang kita dapat lihat actually, kalau kita tengok kan, zaman sekarang banyak isu dalam corporate pun actually sebab tak ada agama yang isu-isu ni timbul. Contohnya macam dalam kita cakap pasal corruption kan. Sekarang sangat berleluasa ungkapan macam rasuah okey selagi tak kena tangkap. Apa punya mindset ni? Ini adalah mindset orang yang tak ada takwa, yang tak ada pemikiran pada hari kiamat. Dia tak rasa macam benda tu ada tanggungjawab. Dia kena jawab benda tu, sebab kalau undang-undang tak tangkap dia, okey bah, kan? Dia ini antara kelemahan lah. Lepas tu lagi satu kan, kalau kita tengok, macam biasa kalau tengok dalam dunia korporat sekarang pun, kita dalam buku-buku profesional, orang selalu cakap pasal vision kan, macam start with why dan fikir jauh kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kan, kalau kita baca betul-betul konsep yang diorang bawa ni, sebenarnya wawasan mereka tak jauh sebenarnya. Wawasan dia akan jadi harta juga. So dia mungkin akan berwawasan jauh, macam kita fikir pasal generation, knowledge transfer, sustainability kan. Tapi sustainability dia untuk apa? Untuk duit juga. Jadi apa yang dalam agama Islam yang hebat tentang agama Islam, yang kadang-kadang orang tak nampak ni, dia punya vision dia lagi jauh daripada tu lagi. Untuk membina umat ni, dia punya tu sangat-sangat mendalam lagi. So ni antara kelemahan bila orang tak nampak kerja sebagai ibadah tu. Dia akan nampak benda ni macam sekadar cetek je. Sebab dia nampakkan orang yang atas-atas, orang yang macam contohnya pemimpin dan sebagainya, bagi persepsi, ni tak semestinya realiti, ini persepsi manusia orang awam. Dia rasa macam orang yang kaya-kaya ni semua tak ada agama. Dia akan nampak macam dua benda yang lain. Dan orang yang pandai agama ni, dia bab harta ni dia out sikit, kurang sikit.
Walhal zaman Ada Rasulullah persepsi SAW, tu, subhanallah. kan, ada perseption tu kan. Betul. Tapi zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat ada yang sangat-sangat kaya dan sangat-sangat kaya. berjaya. Betul. Kalau kita Betul. guna kayu ukur zaman sekarang ni, diorang ni lah CEO Fortune 500 ni lah. Ni sahabat-sahabat Nabi SAW. Betul. Ya, betul. Saya pun InsyaAllah. baru dapat tahu kan. Sufyan Ats-Tsauri dia tabi'in Okay. Salah seorang daripada Kan? tabi'in Betul tak? ataupun tabi'in ya. Ulama yang kaya. Bila dia meninggal dia ada dalam 200 dinar. So macam mana dia dapat ni semua? Sedangkan sebab dia seorang ulama yang dikatakan seorang muhadis kan. Macam mana? Betul. Takkan datang daripada langit kan? Mesti dia ada sesuatu usaha yang dia buat. Saya. In fact actually dalam 4 imam mazhab yang fuqaha yang famous, 2 antara mereka sebenarnya dikenali dalam harta dia. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Actually diorang ni orang kaya sebenarnya. Diorang ada harta. Imam Malik dikenali kalau tak silap lah, dia dikenali sebab perfume dia dan dia punya penampilan dia cantik. Dan ada satu ungkapan dia kata, sebab kita ni melambangkan agama. So bila kita menunjukkan penampilan yang orang dapat nampak dengan baik, ada kehormatan kepada agama. Tak adalah orang nak pandang rendah kepada agama. Macam agak fikiran jauh juga kan. Dia maksudnya Betul. dia sebab kita ni macam duta untuk agama kan. So kita naklah bagi penampilan yang baik. Sebab tu kalau kita tengok ulama zaman sekarang pun di Madinah pun, tengok pemakaian dia, masya-Allah, kita rasa kan. Masya-Allah. So macam betul ke dia ni orang agama kan? Cantik wajah dia. Tapi kita jadi rasa macam kalau ulama boleh berpakaian macam ni, sepatutnya kita contohi lah. Kita sepatutnya kalau kita berkemampuan dah kan, kita sepatutnya mencontohilah cara dia orang berpakaian dan kekemasan yang itulah. Sebab Islam pun mementingkan kebersihan dan rupa yang cantik kan. Betul. Sebab ada hadis kan, Nabi SAW kata, tak ingat maksud sebenar keseluruhan hadis kan. Sesungguhnya Allah suka seorang hamba tu apabila dikurniakan nikmat kepadanya, dia menonjolkan nikmat dia menzahirkan nikmat tu. Tapi jangan salah faham, bukan kita Instagram untuk tunjuk-tunjuk lah. Betul. Ada perincian dia kan. Ada perincian dia lah. Tapi poin kat sini maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak amalkan, kita bekerja dengan niat untuk mengamalkan hadis ni, maka pekerjaan itu akan menjadi satu dia punya perantara untuk ibadah tersebut, untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. So, kadang mindset macam ni kita jarang dengar dalam perbualan harian kan, dekat office, dunia korporat. Orang jarang cakap pasal benda ni kan. Kena simpan dulu tu sikit. Kita kena tahu apa itu ibadah. Saya. Baik, insyaAllah. So, tanpa melengahkan masa, kita pergi ke poin seterusnya. Jadi, seperti mana disebutkan oleh Akhi Aziz tadi, bahagian kedua sekarang kita nak ceritakan apakah maksudnya ibadah, apa definisi ibadah dan apa kaitan dia dengan pekerjaan. Mungkin kita boleh start dengan istilah-istilah lah. Dulu. Dalam bahasa Arab, ibadah bermaksud pengabdian seorang hamba. Dan orang-orang Arab menggunakan istilah tarik mu'abbad untuk mengumpamakan sebuah jalan yang telah menjadi rata sebabkan banyak orang yang berjalan di atasnya. So pergi dalam istilah Islam pula, ibadah ada 2 sudut. So ni saya ambil rujukan daripada website Islam QA. Dalam istilah Islam, ibadah yang istilah yang pertama, perbuatan seseorang seperti solat ataupun zakat yang dinamakan khusus sebagai ibadah yang dianjurkan dalam syariah. Maksudnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, dan pada masa yang sama dengan rasa kecintaan kepada Allah dan mempunyai rasa khauf, maksudnya takut kepadanya, dan raja, pengharapan kepadanya, mengharapkan ganjarannya. Dan istilah kedua pula merujuk kepada sebuah perbuatan dalam sudut pandang am. So dia general, bukan related to macam ritual-ritual seperti solat, puasa. Dan ia mencakupi perkataan dan perbuatan yang disukai dan diredai oleh Allah, sama ada ibadah hati ataupun perbuatan. So dalam rangka pekerjaan, kita sebenarnya merangkumi istilah yang kedua, sudut pandang am, tapi ada juga berkaitan dengan yang nombor 1, because sebab kita mengikuti syariah Allah kan, yang meninggalkan larangannya, menjalankan perintah Allah. So dalam pertama kita melakukan pekerjaan tersebut, kita memerhatikan pekerjaan tersebut halal, seperti bebas daripada perkara haram dan merangkumi menjalankan perintah Allah. Tu part daripada yang
inline dengan syariah dan khusus. Dan secara amnya kita melakukan pekerjaan tersebut dengan niat yang mengabdikan diri kepadanya, melakukan sebuah pekerjaan dengan niat kerana Allah. Dan apakah yang dimaksudkan kepada niat kepada Allah? Dalam surah Al-An'am, Allah menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita selalu risat dia dalam solat kita kan. Katakanlah sungguhnya doa iftitah. Sungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. So hidupku dan matiku merangkumi kesemua perbuatan kita di dalam hidup kita dan intention kita untuk apa yang kita nak bawa ke dunia akhirah. Dan Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk mencari rezeki. Dalam surah Al-Mulk, saya baca translation dia je lah. Dia yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah dia di merata-rata ceruk rantaunya. Dan makanlah daripada rezeki yang dikurniakan kepada Allah, dikurniakan daripada Allah. Dan ingatlah kepada Allah jualah tempat yang kembali sudah dibangkitkan hidup semula. So, dan kalau kita tengok dalam ayat-ayat lain kan, dalam contohnya Al-Furqan, para nabi dan para rasul pun bekerja. Mereka mempunyai pekerjaan dan itu tak menafikan mereka daripada beribadah. Dalam surah Al-Furqan ayat 20, Allah menyatakan, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan orang-orang yang tentu makan dan minum dan berjalan di pasar-pasar. Masya Allah, itu menunjukkan para anbiya dulu pun memang bekerja. So adakah kalau kita separatekan kerja dan ibadah, adakah ibadah bukan part daripada kerja? So itulah yang kita nak betulkan mindset lah. So memang kerja ni dalam Islam kita boleh niatkan dan merangkumi daripada ibadah kita. Cuma adalah dia punya perincian dia. So, jadi dekat situ kita boleh tengok ibadah tu daripada ada dua sudut. Jadi kebanyakan kita, termasuk saya sendirilah, selalu ingat ibadah tu daripada sudut yang pertama tadi, yang ada khusus zakat, solat kan, yang sudah disyariatkan. Lepas tu jarang kita melihat sudut yang kedua, iaitu sudut daripada pandangan am, yang yang dikata Reza cakap tadi, mencakupi perkataan perbuatan yang disukai dan diredai Allah. Kalau disukai dan diredai Allah adalah satu ibadah. Subhanallah. InsyaAllah. Actually bagus definisi dia kan? Ada ke lain? Actually bagus definisi tu. Maksud semua yang Allah sayang itu adalah ibadah. Zahir, batin, kata, amalan. Tapi mungkin saya nak cerita sikit lah. Okay, macam mana kita nak tahu Allah sayang benda tu? Ni baru belajar, baru ni kan, dalam kuliah kan. Macam mana kita nak tahu Allah suka amalan tu? Macam mana kita nak kategorikan amalan tu sebagai ibadah? So secara umum ni, so macam mana, contohnya tadi Aziz cakap ada umum, ada khas dan umum kan? Umum dan khusus kan? Khusus, ya. So macam mana kita nak tahu khusus tadi? Maksudnya benda yang khusus Allah kategorikan dia sebagai ibadah. So pertama sekali, kalau Allah khabarkan dia mencintai orang tersebut. So contohnya, wallahu yuhibbus sabirin, Allah sayang orang-orang yang bersabar. Wallahu innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka mereka yang berlaku ihsan, yang berlaku baik. And innallaha yuhibbut tawabin, Allah sayang mereka yang bertaubat. Maksudnya itu contoh amalan-amalan yang confirm ibadah sebab Allah sayang. Golongan yang buat macam ni. Lagi satu, apa yang diperintahkan Allah. Macam tadi Aziz kata kan, solat, puasa. Macam mana kita tahu yang solat dan puasa tu adalah ibadah? Sebab Allah berfirman, wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan lagi satu, kalau Allah puji amalan tersebut. Tadi puji orang yang buat, ni puji amalan tersebut. Jadi sebenarnya pekerjaan ni dia ada umum dan sebenarnya ada khusus juga. Sebab tadi macam contoh dalam surah Al-Mulk tadi kan, yang Reza sebutkan. Tapi ada juga yang ada juga ulama yang ungkapkan surah Al-Jumu'ah. Sebab bila dah habis solat, fa idza qudiyatis solat, lepas habis solat, fantashiru fil ard kan, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah daripada fadlullah, daripada nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah, ya. Macam rezeki lah, cari rezeki lah. Jadi maksudnya ni adalah dia macam ada yang kata kewajipan dan apa maksud ayat ni. Tapi sebab Allah dah suruh kan, Allah dah galakkan, minimum dia galakkan lah. So maksudnya dia tetap jadi ibadah juga. Masya Allah. Teringat dengan ayat ni kan.
ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Busr Al-Mazini. Selepas solat Jumaat, dia akan pergi ke pasar untuk cari rezeki, untuk mengamalkan satu ayat ini. Wah, Sebab dia nak amalkan ayat ini kan. Masya Allah. Lepas solat dia pergi pasar. Macam subhanallah, sebab subhanallah. satu ayat ini. Wow, Masya Kerja Allah. selepas solat dikira ibadah. Wow, subhanallah. Subhanallah. Kerja. Kalau kita sendiri yang amalkan ni kan, Masya Allah. Sebab kadang-kadang dalam situasi Malaysia lah, mungkin hari Jumaat, kebiasaannya lah kadang-kadang orang lepas main solat Jumaat, macam masa tu lah masa relax Ya. Subhanallah. Itu dah nak apa orang kata Ya. weekend lah hujung minggu. Betul. Tapi sebenarnya kita patut continue dengan kita punya pekerjaan seolah-olah kita baru masuk hari Isnin kan. Itulah kan. Isnan dah fikir Masya balik, macam dah lama tak dapat apa tu suasana solat Jumaat kan, dah rasa lain macam pula kan. Ya, betul. Tapi ingat tak bila zaman-zaman solat Jumaat dulu kan. Actually terbalik dari ayat ni. Sebelum solat Jumaat, pulun betul berniaga. Macam waktu azan pun berniaga juga. Tapi lepas tu dah tak ada sangat dah kan. Tapi walhal kalau nak ikutkan amalan ni, apa sahabat tadi? Abdullah bin Bushr kan. Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, dia lepas solat dia pulun nak berniaga. Subhanallah. Itu balik daripada apa yang biasa kita nampak kan. Ada dua sudut. Kadang-kadang orang kita nampak kan, solat Jumaat pun dia still nak bekerja lagi ataupun berniaga kan. So macam yang itu dari segi ibadah dah tak betul pemahaman ni. Yes, So kalau kita nak ikut memang apa yang kita prioritize dulu. So dari segi itulah. So insyaAllah. And sebenarnya kalau kita tengokkan dalam Islam, meminta-minta adalah satu benda yang sangat-sangat dikeji. Betul. Ya. Bahkan benda yang boleh kata mubah, boleh, tapi dia dah macam borderline haram dah. Sebab banyak sangat ayat-ayat macam hadis dan ayat Quran dah macam yang sangat-sangat cakap jangan buat benda ni. Contoh satu hadis dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, aku bersumpah demi zat yang jiwaku di tangannya, untuk kau ambil seutas tali, potong pokok, letak kat belakang tu, lepas tu jual untuk dijadikan kayu api, lebih baik daripada kau meminta dengan orang. Sebab bila kau minta dengan orang, boleh jadi dia bagi, boleh jadi dia tak bagi. So maksudnya kau dah macam dah letak satu tawakal, penghambaan dekat orang tersebut sebab meminta-minta. Jadi pekerjaan tu sendiri menjadi ibadah sebab menyelamatkan kita daripada merendahkan maruah kita meminta daripada orang. Masya Allah. Satu sudut juga kadang-kadang orang lupa kan. Betul. Itulah indahnya Islam daripada sudut tu kan, memang tahu apa yang kita digalakkan bekerja untuk apa berdiri sendiri kan, yang apa untuk tidak mengharapkan orang lain. Saya. Ini disebutkan sebagai afaf kan. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, doa dia, Allahumma inni as'alkal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. So kalau kita tengok dalam terjemahan, ya Allah, aku memohon daripadamu as'alkal hidayah, huda, taqwa wal afaf. Inilah dia. Wal ghina. Ghina maksudnya bebas daripada maksudnya kaya lah. Kalau nak senang tu. Kecukupan lah. Kecukupan. Saya kecukupan. Tapi al-afaf ni maksudnya apa? Kecukupan yang ada kehormatan, tak nak meminta-minta. Ada satu sudut kehormatan yang sangat spesifik, which is dia tak nak minta-minta orang. Masya Jadi Allah. untuk kita bekerja, sebenarnya kita merealisasikan doa tu. Itu kadang-kadang orang tak fikir dari sudut tu kan. Ya, betul. Nak cakap satu konsep tawakal kan. Ada satu hadis Nabi SAW kata, kalaulah kamu betul-betul bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan merezekikan kepadamu sebagaimana Allah rezekikan kepada burung-burung yang keluar pada waktu pagi. Dan mereka keluar pada waktu pagi dan pulang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Okey, komentari hadis ni kata, burung-burung ni, dia bukan duduk je tunggu dekat dia punya sarang dia. Sahih. Kan? Tawakal, bukan. Dia keluar pagi, petang bawa balik. Usaha banyak tu, Syekh. Betul. Dia tengok menggadaikan nyawa dia. Betul. Dia mencari rezeki. Betul. Semalam saya teringat kalau kita tengok macam dokumentari burung kan. Memang Masya Allah, memang menakjubkan ciptaan Allah ni kan. Cara burung keluar nak cari rezeki tu, ini bukan main-main punya lah. Cara dia merentas negeri. Kadang-kadang daripada beribu tu mungkin beratus akan mati. Ada yang sebab macam nak selamatkan diri, anak dia sendiri terpaksa tinggal. Macam dia sangat dramatik tau. Dia macam usaha. Kalau kita tengok, kita pair dengan hadis ni,
You kena usaha. Ini baru tawakal. Betul. Hadis ni Betul. pasal tawakal. Ya, tapi macam mana kan? Kalau ada orang lah datang kan. Orang kata, kan apa kalau kan rezeki dah ditetapkan untuk setiap orang kan. Okay. Kenapa aku tak duduk rumah je? Maksudnya ada satu salaf, kalau boleh dapatkan lah buku ni kan, seruan untuk bekerja kan. Ada satu tunjuk komen. sikit Syekh. Seruan untuk bekerja Seruan untuk bekerja. daripada siapa? Daripada Syekh Imam Al-Khalal. Imam ni dia Masya-Allah. dikatakan macam pengumpul riwayat Imam Ahmad. Dia memang ada nama dia mesti ada. Kebanyakannya lah dia akan dikumpul semua Masya Allah. riwayat. Tak pasti dia pernah jumpa atau tidak, tapi yang pasti dia ada jumpa dengan anak murid Imam Ahmad. Subhanallah. Jadi dia untuk menjawab orang macam ni kan. Macam dia kata duduk rumah pun dapat rezeki kan, rezeki dah ditetapkan. Dia kata betul apa yang kau cakap. Tapi orang yang paling mulia kat dunia ni, para nabi, para anbiya, malah nabi kita tak pernah buat benda ni. Dia orang pun bekerja. Subhanallah. Dia orang pun terima upah. Abu Bakar ataupun Umar sahih. radhiyallahu anhuma, dua-dua pun tak pernah duduk. Tak pernah kata macam ni. Kami duduk je lah kat rumah sampai Allah bagi rezeki. Tak pernah. Dia orang tak pernah cakap macam tu. Subhanallah. Padahal inilah Dia orang yang setiap paling orang. bertawakal sebenarnya. Inilah standard tawakal paling tinggi kan. Ya, betul. Jadi setiap orang memang mesti bekerja untuk mencari sara hidup. Macam fardu lah. Betul. Dan sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis kan, pekerjaan para nabi ni dia bukanlah pekerjaan yang glamour-glamour. Macam satu hadis Nabi SAW menyebutkan setiap nabi Allah utuskan pernah menjadi pengembala kambing. Gembala kambing. Actually pekerjaan pengembala kambing ni dia bukan kerja yang glamour Dia in fact dia kerja makan gaji sebenarnya. Macam you kena jaga orang punya kambing. Dan susah sebenarnya nak jaga kambing ni. Kalau dia orang merayau ke apa, you tak boleh salahkan dia. Ini kambing yang pasal lah. Mana aku tahu, aku dah bagilah makan, nak buat macam mana dia. Dia kena makan dengan serigala. Kata, itulah korang tak pandai nak buat security dekat pagar jadi macam tu. Mana boleh. Orang zaman sekarang. Dia memerlukan amanah yang tinggi dan kesabaran yang tinggi kan. Serius. Seriously. Masya-Allah. Patut, I ingat satu hadis I think Daud kerja dia tukang kayu. Tukang kayu tak popular pun kerja dia. Subhanallah. Jadi fikir balik usaha yang macam Aziz sebut tadi kan. Usaha orang yang paling mulia kat sini, dia letakkan benda yang sangat-sangat serius lah untuk dapatkan rezeki Allah ni. Dia bukan kata nahnu mutawakkilun. Kan dia kata kami orang yang bertawakal. Sebab ada orang zaman Umar Ibn Khattab yang sebut macam tu. Dia orang duduk-duduk kan, dia tak cari rezeki. Duduk di masjid saja kan. Duduk kat masjid. Ya. Tu Umar tanya, apa korang ni, apa cerita korang ni? Nahnu mutawakkilun. Kamilah orang-orang yang bertawakal. Kata, ini bukan tawakal. So dia ada sound orang. Kena sound. Masya-Allah. Masya-Allah. Lepas tu ada, I think aku rasa ada satu kata-kata Umar bin Al-Khattab ni agak kuat jugalah. Dia kata wahai sekalian manusia, diwajibkan ke atas setiap daripada kamu untuk menggunakan harta kamu demi mencari limpah kurnia Allah. Mungkin ni maksud dia guna harta balik untuk cari limpah kurnia kan. Lepas tu kerana sesungguhnya dalam amalan tersebut terkandung ibadah. Tengok, specifically dia kata ibadah. Okay. Dan pembuktian kebenaran iman. Kalau bekerja baru pembuktian kebenaran iman. Lepas tu dia kata satu ni, memang subhanallah. Aku bersumpah kepada Allah, aku mati di atas pelana kuda dan dalam keadaan mencari kurniaan Allah di atas muka bumi ini dengan hartaku sendiri lebih aku sukai berbanding aku mati di atas tilamku. Subhanallah. Jadi dia macam Subhanallah. memang tak boleh duduk lah. Duduk saja. Betul. Subhanallah. By the way, siapa cakap tu? Umar Al-Khattab. Umar. Subhanallah. Daripada Qatadah. Actually bila Aziz cakap ni buat teringat kan. Satu riwayat yang sangat masyhur kan. Umar bin Khattab ni dia ada geng dia. Kawan kerja dia. Satu hari dia pergi kerja. Lepas tu seorang tu dia belajar kan. Dia take turn dia gila kan. Macam hari ni I kerja, you pergi belajar dengan Nabi SAW. Esok you pula esok you pula kerja, I pula pergi halakah Nabi SAW. Lepas tu dia jadi macam exchange note kan. Tapi point kat sini, dia tak berhenti kerja. Dia cari geng untuk dia compliment dia punya usaha ilmu tadi.
Subhanallah. betul. Oh, tu Masya Allah. productivity tips dia lah. Kan? Betul. Macam Productivity kita tips yang dia. bekerja ni nak Ah. belajar, carilah geng-geng yang kita boleh harap untuk ni lah Betul. bertukar ilmu macam mana. Itulah. Subhanallah. Ya, betul. Lepas Kalau tu nak saya betul. pernah dengar Nak- satu penjelasan hadis ni kan. Dia kata zaman sekarang kalau kita nak belajar, contohnya kita nak ambil kursus kan, kita boleh ambil cuti. Kita boleh plan cuti kita, nak ambil unpaid leave pun boleh kan. Tapi zaman dulu mana ada leave ni? You kalau tinggal kambing innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah kambing tu. Yelah. Memang kena selalu jaga perniagaan tu ke pekerjaan tu memang kena ada. Jadi zaman dulu nak buat benda tu lagi susah. Jadi orang kata zaman dulu senang nak menuntut ilmu. Sebenarnya zaman kita sekarang ni lagi banyak kemudahan sebenarnya nak menuntut ilmu. Dah lah kita ada zaman digital ni. So sebenarnya tak jadi alasan lah kita nak cakap kita tak nak bekerja tu sebab contohnya nak ibadah. Sebab pekerjaan tu sendiri dia jadi bridge untuk banyak ibadah yang lain. Subhanallah. Masya Allah. Oh, dahsyat. Masya Allah. Okay, jadi insyaAllah. So, kita dah ceritakan sedikit tentang macam mana pekerjaan tu sebagai satu ibadah. Jadi, kita nak pergi ke bahagian terakhir. Mungkin ni bahagian yang paling panjang lah kot perbincangan kita untuk topik ini. InsyaAllah. Jadi, macam mana kita nak jadikan pekerjaan itu ibadah? Macam mana kita nak realisasikan konsep kerja ni sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, mungkin yang pertama sekali lah niat bekerja sebagai ibadah. Jadi niat untuk mengharapkan ganjaran pahala daripada apa yang kita kerjakan. Seperti sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mengharapkan ganjaran pahala untuk tidurku seperti mana mengharapkan pahala mendirikan solat malam. So mungkin dia menjadikan tidur dia sebagai persediaan dia untuk solat malam. So bila kita pandang daripada sudut pekerjaan, apakah result daripada pekerjaan kita yang kita buatkan sebagai ibadah? Seperti mana dalam sebuah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim membelanjakan ke atas keluarganya berharap untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah, maka ia ditulis sebagai sedekah untuknya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. So daripada pekerjaan kita, daripada benda yang paling utama daripada hasil pekerjaan kita adalah memberikan nafkah kepada keluarga kita, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilihat sebagai yang mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam ganjaran seperti itu, kerjaan kita niatkan untuk mengharapkan ganjaran daripada Allah. InsyaAllah itu ibadah, dirangkumi sebagai ibadah, insyaAllah. Subhanallah, fikir balik kan. Masya Allah, penting konsep niat ni pasal apa tau. Kalau fikirkan orang bukan Islam pun, dia bekerja menyara keluarga dia juga. Faham kan? Maksudnya dia mencari nafkah, dia bagi juga makanan kat keluarga dia kan. Tapi bila kita belajar hadis ni semua, kita boleh letakkan niat, sebenarnya aku ni bukan sama dengan luar ni, tak ada. Aku beza, aku buat benda ni sebab nak sedekah, sebaik-baik sedekah kepada keluarga aku. Benda ni Allah sayang. Sebab aku bekerja lah, aku boleh bagi sedekah terbaik ni. Sebab kalau tak bekerja tak dapat kan, tak dapat nak sara keluarga kan. Sahih. Tak fikirkan balik macam tadi kan, ungkapan Muaz tadi, mahal ungkapan tu. Dia kata dia mengharapkan pahala tidur, padahal orang kata tidur kan, macam orang ingat tidur tu tak produktif. Tapi Muaz dia punya faqih dia punya faham dia, maksudnya tidur tu jadi alat untuk solat malam. Itu baru tidur, Syekh. Kita bekerja kan, ada usaha tu. Ini tidur. Literally tutup mata je. Betul. Sebab kalau nak tahajud, kena tidur dulu kan. Betul. Masya Allah. Lepas tu ada satu lagi riwayat daripada Abu Bakar Al-Marudi bila dia jumpa dengan Imam Ahmad kan. Dia kata kat sini, aku berkata dengan Imam Ahmad, aku tidak akan mencari rezeki sehingga aku mempunyai niat yang betul. Macam wow. Okay. Lepas tu Imam Ahmad menjawab, apabila seseorang itu diwajibkan ke atasnya untuk menyediakan kecukupan terhadap tanggungannya, maka termasuk juga mencukupkan tanggungannya itu sebagai niat yang betul.
ini balik kepada hadis Nabi SAW, Salam. seseorang itu sudah dikira berdosa ketika dia mengabaikan nafkah tanggungannya. Subhanallah. Jadi Subhanallah. So macam kerja ni dia memang condition lah untuk menyediakan nafkah untuk keluarga kan. So ya. memang condition lah kan. Subhanallah. Ya, so satu lagi hadis Nabi SAW menyebutkan kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Engkau ni semua macam pengembala. Kau semua ada tanggungjawab. So ra' ni maksudnya pengembala kambing lah kan. Tapi simbolik dia maksudnya kita semua ada tanggungjawab kita. Kalau bukan isteri kita, bukan anak-anak kita, diri sendiri. Macam mana you nak nak tampung diri sendiri untuk beribadah kepada Allah? Malah kalau kita nak katakan dalam kerja dakwah pun, macam mana kita nak mampu untuk bayar akaun Zoom untuk buat podcast ni? Macam mana mampu nak beli mikrofon ni, kamera dan sebagainya? Ya, betul. Subhanallah. Ini semua jalan untuk kita melakukan ibadah yang lagi besar sebenarnya. So, dalam Rasulullah pun memuji, bukan Rasulullah SAW memuji orang kaya yang solehan. Bukan nak kata kita wajib jadi orang kaya, cuma dia memujilah orang yang kaya kerana harta yang dimiliki dapat digunakan untuk kebaikan. Rasulullah SAW kata ni'mal mal soleh lil mar'i as-soleh. Sebaik-baik harta yang soleh adalah dimiliki oleh orang yang soleh. Jadi siapa yang rasa dia soleh kan, sepatutnya dia bercubalah. Kalau tak dapat, tak apalah kan. Sebab salah satu macam Akhi Faisal tadi cakap, kalau tak ada duit macam mana nak beli mikrofon, beli kamera, nak bayar akaun Zoom. Walaupun orang kata masukkan dalam YouTube itu free kan. Tapi satu komen daripada Abu Ishaq Al-Sabi'i, saya dapat daripada buku Petua Rezeki dari Al-Quran dan Sunnah daripada Ustaz Dr. Kamilin. Dia ada letak dalam buku ni lah. Dia kata mereka, para ulama, para cendekiawan melihat kelapangan harta merupakan bantuan bagi agama. Jadi sebenarnya harta pun bantuan. Lepas tu satu lagi, Sufyan As-Tsauri, dia pun berkata harta pada zaman kita adalah senjata bagi orang mukmin. Masya-Allah. Wow. Nak kata macam amazing. tawakal tanpa harta tu salah lah sebenarnya kan. Ni ulama' yang sebut kan. Subhanallah. Sebab kalau seorang tu mungkin tak mempunyai harta ataupun tak bekerja, mungkin ia akan membuatkan dia jatuh kepada benda yang haram seperti mencuri ataupun ataupun makruh ataupun meminta-minta. Macam dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim bersabda, dalam hubungan kamu bersama isteri-isteri kamu ada bahagian daripada sedekah. So para sahabat Ridwanullah alaihi bertanya, adakah ganjaran bagi seorang yang memuaskan nafsunya? Rasulullah bersabda, bukankah sekiranya seorang memuaskan nafsunya pada perkara yang haram yang menjadi dosa untuknya? Dengan itu, jika seorang menyalurkan dalam rangka yang halal untuknya, dia akan mendapatkan ganjaran. Similarly, kita boleh letakkan dalam pekerjaan juga. Kalau kita tak mempunyai harta, macam mana kita nak menyara keluarga kita dan memberi nafkah kepada mereka? Mungkin kita akan jatuh pada benda yang haram kan? So benda yang apa yang kita buat daripada rangka yang halal, insya-Allah ada ganjaran pahalanya. Terfikir apa tau? Nak tak nak kena bayar sewa juga kan? So ya, betul. so, nak kena bayar juga Unify tu kan? Nak juga kena bayar juga Maxi, DG semua kan? So pilihan you nak halal ke haram. So dalam pilihan tu walaupun nampak macam alah benda kecil je, tapi kalau ikutkan pemahaman hadis ni, benda tu adalah sedekah sebenarnya. Subhanallah. Ya, betul. Masya-Allah. Ya. Wow. Dan implikasinya, macam mana kita nak meniatkan kerja sebagai ibadah. So basically dalam setiap yang dilakukan seorang kan, cara yang simple lah kita nak menzahirkan niat kita adalah dengan sentiasa mengingati Allah dalam setiap perbuatan kita. For example, dalam kerja kita, sebelum apa yang kita buat, kita tanya kepada diri kita dulu sebelum perbuatan tersebut, adakah ia diredai Allah ataupun tidak disukai Allah. So inilah basic foundation yang dikenali sebagai takwa. Sebelum kita membuat sesuatu, kita tanya diri kita, adakah ia diredai Allah, dan insya-Allah perbuatan kita yang kita meniatkan perbuatan kita untuk mengharapkan keredaan Allah, itulah boleh dikirakan sebagai ibadah, at least ibadah hati lah juga dalam rangka tu. Ya.
Betul. So, yeah. Sebab kerja ni bukan kerja je kan. Macam Betul. contohnya you pergi pantry pun ada ruang untuk melakukan maksiat kepada Allah kan. So tu takwa ni penting. Kita amalkan hadis ni, ittaqillaha haitsuma kunt. Macam bertakwalah kepada Allah mana saja kau ada. So kalau kita tak ada takwa dekat contohnya waktu makan, keluarlah cerita macam-macam, pelik-pelik kan. Itu Orang panggil water cooler talk Exactly, water cooler talk kan. Ini bercanggah dengan konsep ibadah kan. Jadi kita kena, jadi bila kita anggap sebagai ibadah ni, dia tak boleh ambil, kita ambil kononnya kerja ni ibadah, masya-Allah aku dalam ibadah. Dia actually semua benda kita lakukan 8 jam sehari ataupun lebih lagi untuk setengah antara kita kan. Actually semua benda dalam amalan-amalan kecil tu, setiap keputusan yang kita buat dalam setiap mesyuarat tu, dia ada implikasi ibadah, ada juga kalau kita salah buat, dia boleh jadi maksiat juga. So kita kena hati-hati benda ni. Dia bukan sekadar kita buat ni supaya bos nampak, supaya boleh naik pangkat. Dia sebenarnya accountability tu sampai hari kiamat. Dia akan naik lagi. Dia benda ni jadi tarikh apa dia? kalau dapat naik pangkat tu bonus lah kan. Betul. Dia bonus kan. Tapi ni sebenarnya benda Tapi yang tak sangat kekal. dia tak kekal. Sebab benda ni dia sangat, kadang-kadang orang tak faham implikasi yang mendalam. Dia tarhib yang besar. Pada satu sudut, contohnya kalau kita buat salah kan. Okay, kalau contohnya kita biasa dalam pekerjaan kita ada performance appraisal kan. Setiap hujung tahun tu dia akan tengok balik. Okay Aziz, prestasi patutnya tahun ni kau kena reach target A, B, C. Lepas tu kat ujung ataupun tengah tahun dia dah check balik. Okay, setakat mana kita sekarang, apa catch up plan kita. Hujung tahun dia tengok balik kan. Baru je buat minggu lepas. Oh ya? Okay, setengah tahun Ya. Baru hantar. Dah buat lama tapi baru submit. Minggu lepas. Masya Allah. Kami pun macam tu kak. Baru je. Sepatutnya kena buat macam ni lah. Banyak je syarikat tak buat Riza, company buat. Itulah, once a year. Hujung tahun kan. Sejak tahun, ya. Tapi satu benda lah sebagai seorang Islam kan. Something yang selalu jadi peringatan tazkirah to myself lah. Kita nilai performance ni untuk tahun ni. Dalam corporate, lepas kita habis tahun ni, dia tutup buku kat situ dah. Macam tahun 2021 kan. Apa Faisal buat, apa Faisal fail. Benda tu hitung kat situ. Performance bagus tak bagus. Dah bagi, khalas tutup buku. Tapi amalan tu, hari kiamat akan keluar balik. Semua akan keluar balik. Subhanallah. So kita fikir balik kan. Kalau kita kantoi kan. Kadang-kadang kita tak meet target kan. Kita rasa, bos tak nampak. Lega aku kan. Hari kiamat akan keluar balik. Dia akan... Ataupun kalau tak meet target, tapi nampak macam meet target. Macam, faham tak? Faham. Nampak macam meet Menakutkan. target. Yes, aku dapat. Kita terlepas kat sini kan. Betul. Sebenarnya orang lain buat, tapi kita yang dapat nama. Tak apa. Subhanallah. Memang menakutkan sebenarnya. Subhanallah. Tapi pada masa yang sama juga, kita tengok dari sudut baik juga. Dia tarhib. Mungkin dari segi kalau kantoi buat salah, tu mungkin satu macam peringatan tarhib lah kan. Tarhib dia punya galakan dia adalah apa? Maksudnya kalau kita buat kebaikan kepada orang, kebaikan tu bukan zaman tu je. Zaman untuk performance tahun tu je. Contoh kita antara contribution yang kita dapat prestasi yang baik kan. Kita train orang lain untuk naik pangkat contohnya. Kita kongsi ilmu, kita didik dia, kita coach dia kan, bagi dia dapat naik senior contohnya kan. Ilmu yang kita bagi kat dia tu, you bayangkan sebab kita dah cakap kerja ni ibadah kan. So bila kita mudahkan orang lain untuk beribadah, bukankah kita dapat pahala ibadah tu juga? Kita tak fikir benda macam tu kan. Maksudnya perkongsian ilmu tu dia boleh jadi ibadah tau. Kadang-kadang orang kedekut ilmu ni dia cetek tau. Dia tak nampak benda ni. Dan bayangkan kalau kita ajar orang ilmu tu, dia boleh bekerja dengan lagi baik, ibadah dengan lebih baik. You dapat pahala tu sampai hari kiamat. Dia bukan tahun tu je. You claim mungkin 2021 I train si fulan dan si fulan naik tolong didik dia boleh jadi senior kan. Zaman tu masya-Allah dah dapat naik pangkat. Okey, dah tutup Tapi buku. dia orang tak berterima kasih pun. Kan itu satu sudut apa yang aku juga. dapat Betul. Tapi Dia ada dua sudut kan. betul. Ni sudut ini untuk orang beriman, masya-Allah ganjaran dia Masya-Allah. confirm Allah akan bagi. Terbaik. InsyaAllah. Lepas tu coaching orang ni bila kita dah macam kadang-kadang dah senior apa, even nak coaching orang ni kena ada usaha kan. Dia macam Betul. tak semua orang buat. Sangat Betul. boleh sekarang sebenarnya. Betul. Orang Betul. macam kau lah kau boleh pergi training sendiri apa semua. Memang kita boleh pergi training kan, tapi kalau dalam in real life practice untuk bekerja, kita memang kena tanya kita punya senior. But mostly senior punya ni tak semualah, just kita reality lah, dia rare benda tu.
Tapi kalau dia Ya. ada mindset ibadah, insya-Allah dia akan rasa macam dia excited nak ajar orang sebenarnya. Sebab dia tahu dia akan dapat Sahih. pahala. Masya Allah. Kalau kita ada Terbaik, mindset terbaik. macam tu. Kalau dia rasa macam Allah. pekerjaan ni just pekerjaan saja, jadi dia macam balik macam tu. Tak ada apa-apa. Dia just tick box je lah kan, macam tak ada extra kan. Lepas tu bos kata, kau punya KPI tahun ni kau kena ajar kau punya junior. Okay, tu je lah. Alah, kan? ya ke? Alah, ya. Alah, ya ke? Susah lah. Tak boleh belajar sendiri ke? Aku dulu belajar sendiri kan, tapi dia lupa dia sebenarnya belajar dengan orang juga dulu. Itulah. Ah, Setengah saya- orang saya- dia macam, okay, ni manual, kau baca lah. Macam tu. Subhanallah. Tapi sebenarnya Tapi fikir kalau balik kan, setengah orang dia tujuan dia tak nak ajar orang tu pasal apa tau? Ini masalah kalau tak ada agama ni. Kalau kita tak kaitkan dengan ibadah ni, dia nampak sebagai material semata-mata kan. Sebab dia rasa tujuan dia dapat rezeki tu, faktor dia dapat rezeki tu adalah sebab kepandaian dia. So kalau aku transfer ilmu ni kat orang, habislah nilai aku. Yalah, apa yang nilai dia dah lagi. Dia lupa Allah yang bagi dia kebolehan tu. Dia lupa kan benda ni semua ibadah. Dan actually this one I pernah experience sendiri tau. Seorang plumber yang agak famous lah. Dia Muslim. Masya Allah. Dan dia tengah baiki pipe kat rumah kan. Panggil dia waktu tu. Lepas tu kita, biasalah kita nak jadi klien yang baik kan. Sembang-sembang kan dia. Sembang-sembang. Bang. So dia tunjuk lah dia letak chemical nak cuci pipe semua kan. So kita kata, bang letak chemical apa biasanya nak cuci ni? Mana boleh cerita bang? Rahsia. Alah, macam lah kita nak rembat bisnes. Agak-agak lah. So, macam nampak kan dia punya mindset dia. Padahal kita bukan plumber pun, kita bukan macam dalam bidang tu kan. Kita bukan boleh tiru pun. Tu dia punya bidang kebolehan dia kan. So nampak macam bila orang berpemikiran cetek macam ni, bila dia tak nampak sudut ibadah tu, dia akan takut dia punya nilai harga diri dia akan hilang kalau dia ajar orang. Kadang-kadang ni minta maaf lah saya sebut kadang-kadang di antara kalangan perempuan pun kadang-kadang macam tu. Kata, sedap lah macam mana you bagi sikit resepi. Alah, campak-campak je. Kita nak bagi tahu. Pernah nampak? Senang je, campak-campak je. Alah, campak-campak je. Campak-campak untuk dia lah. Dia memang pandai. Habis dia rebat periuk rezeki aku ni. Masya Allah. Itulah. Sebab mungkin orang tak pandang daripada sudut keberkahan kan. Keberkahan ni sebenarnya kalau kita kongsikan ilmu kita tak kedekut ilmu, Allah akan letakkan lebih banyak keberkahan dalam rezeki kita. So benda tu yang mungkin orang-orang terlepas pandang lah. Mungkin kena dibetulkan sikit lah mindset kita kan hari ni. Betul. Mindset kita. Masya Allah. Cakap pasal niat tadi kan, mungkin nak tambah sikit lah. Kalau kita betul-betul niatkan pekerjaan tu sebagai ibadah, maksudnya kita kena betul-betul fahamkan apa maksud ibadah tadi. Jadi kita tahu ibadah tu dia ada yang lagi priority, betul? Contohnya ibadah yang paling penting apa? Ibadah yang fardu ain kan? Ya. Yang antara yang fardu ain yang paling penting apa? Solat. Salat. Tauhid. Solat. Okay, tauhid. Ya, tauhid. Ya. Tauhid. Okay, tapi amalan kita. Amalan, ya. Akidah tadi dan solat lah. Solat harian kita kan. Seperti mana sabda Nabi SAW, amalan pertama yang akan dihitung pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat dia baik, nescaya dia akan selamat dan beruntunglah dia. Kalau amalan tersebut cacat, dia akan gagal. Dan kemudian kalau solat tu ada kecacatan sikit, baru dia tengok solat sunat dia. Kemudian baru akan dibuka amalan-amalan yang lain. Maksudnya apa? Kalau solat tu kantoi, kerja tu Allah tak pandang pun. Ini kadang-kadang kita tak faham kan, dia tak nampak implikasi dia. Kita kata kerja tu ibadah, tapi solat kita tunggal langgang. Macam kita lose the big picture tau. Apa ibadah dia sebenarnya yang you capai ni? So dia kadang-kadang orang tak nampak dari sudut tu kan. Orang kadang-kadang honestly lah, kita kadang-kadang guna ungkapan kerja sebagai ibadah tu nak sedap hati kan. Sedap hati. Betul. Tapi apakah makna dia kan? Implikasi dia. Implikasi, betul. Implikasi. So contoh macam kalau kita lalai sampai solat, sampai tinggal terus. Dan benda ni macam kadang-kadang kita rasa benda ni ringan kan. So contohnya konsep integrity kan. Yang biasa sebut saya integrity.
Integriti ni bila sebut dalam dunia korporat ni, orang ingat integriti ni sekadar apa? Jangan ambil rasuah, clock in on time. Kan? Betul. Masuk punch card, masuk ikut waktu kan. Tapi Betul. integriti dia sangat menyeluruh tau. Kalau kita tengok dalam ya. dalam kamus English pun, integriti ni maksudnya firmness to principle. Macam mana keteguhan kita berpegang pada prinsip kita. Dan kalau prinsip kita kerja tu ibadah yang paling pertama tu memang tak boleh compromise. Memang kita kena buat priority benda ni. So kalau kita ada kebolehan, kita kena cuba usahakan juga solat awal. Subhanallah, kalau fikirkan balik kan, Nabi SAW sebut amalan yang Allah paling sayang adalah solat awal pada waktunya. Solat awal ni Syekh, tak payah jadi ulama pun, semua orang boleh buat Syekh. Okay. Kan? Kita boleh atur benda ni. Dan sebenarnya Allah, I sedih lah. I pernah dengar sendiri orang cerita, kadang-kadang bos Muslim pun kadang-kadang dia remehkan solat ni. Kadang solat pada pernah meeting start sebelum asar dan nak maghrib dah ni. Betul adalah di kalangan orang yang ada dalam meeting kata nak pergi solat. Dia kata alah tak payahlah. Dia boleh pula memperolok-olokkan benda ni. Subhanallah, fikir balik. Subhanallah. These people they lose the plot tau. How can you claim you kata benda ni adalah ibadah, tapi ibadah paling penting tu you remehkan benda ni. So itulah, ini satu peringatan kepada kita lah. Kita sangat bersyukur sebab kita kat Malaysia kan, jadi ibadah solat tu mungkin bukan salah satu cabaran yang sangat susah lah untuk kita. Mungkin ada di kalangan pendengar ataupun daripada sesiapa yang berada di luar negara yang mungkin susah. Cuma kita, sebelum kita kata dia susah pun, kita kena tengok keadaan kan. Solat bukannya lama kan, jadi kita boleh cari mana dia punya loophole, kat mana yang kita boleh nak solat awal. Macam walaupun walaupun kat Malaysia kita senang nak solat pada waktunya kan, tapi tak semua orang buat juga. Betul. Tak ramai juga yang letak set alarm kan. Okay, 5 minit je nak solat. You should be prepared lah. You should macam apa yang you kerja, you slow down lah sikit kan. Jadi benda-benda macam tu lah kena prioritize juga. That means dalam mindset kita dah ada plan. Kita pergi kerja ni, apakah waktu solat tu, dan kita pastikan that kita ready bila waktu solat, kita terus pergi solat. Dan apa implikasi dia bukan sahaja, of course kita buat sebagai ibadah, kita pun daripada membuatkan solat pada awal waktu pun, dia memberikan ketenangan dalam kita bekerja. Macam ada satu ketenangan yang kita tak boleh ungkapkan dalam perkataan. So daripada praktis dia lah. So ia membantu kita dalam pekerjaan kita sebenarnya. Dan Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan di dalam An-Nasa'i. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Rabbmu bergembira dengan seorang penggembala kambing di mana di sebuah puncak gunung melaungkan azan dan mendirikan solat. Allah mengatakan, lihatlah hamba-Ku ini. Dia melawangkan azan dan mendirikan solat, dia mengagungkanku, maka aku telah mengampuninya dan mengurniakannya syurga. Masya Allah. Tapi kita tengok dari sudut hadis ni kan, penggembala kambing ni, time dia solat dan melaungkan azan, dia tengah bekerja kan. Tapi dia tak lupa menjalankan kewajipannya. Masya Allah. So itulah yang mendatangkan keredaan Allah, yang seseorang apabila dia bekerja, dia mengutamakan Allah dulu. Dan kerjanya dia tak abaikan, tapi yang paling penting utamakan Allah di setiap waktu. Saya terfikir juga kan hadis tadi tu. Cuba fikir kan, so dia mengembala kambing kan. Jadi sebelum solat tu mesti dia ada buat persediaan kan. Macam mana aku nak jaga kambing ni sebelum betul? Kalau dia tiba-tiba sembahyang solat, tiba-tiba kambing dia lari. Mesti dia buat satu persediaan dulu. Planning macam kita kena ikat kat sini dulu. Betul ke? Macam kalau kita baca macam tu, alah, okay, berhenti sekejap gembala kambing kan. Tapi sebenarnya gembala kambing kalau tengok dia orang ni kambing ni degil. Betul, dia bukan macam kerja kita Microsoft Word autosave, tinggal kejap, lepas tu ada lagi. Dia takkan lari lah basically kan. Paling teruk pun sleep kan laptop kan. Subhanallah. Tapi fikir balik kan, kalau kita nak pergi toilet, kita akan pergi.
Benda tu kena buat kan. So kita tak adalah banyak songeh. Tapi bila bab solat ni kadang-kadang ada mungkin syaitan. Mungkin ni antara bisikan syaitan membuatkan benda tu sangat-sangat susah. Dan contoh ni mungkin sensitif sikit. Bab isap rokok. Okey. Orang isap rokok lama Syekh. Dia keluar kalau dia jumpa orang, sudah. Kalau dia buka cerita, dan saya sebut ni sebagai seorang ex perokok sendirilah. So ni bukan sebagai penembak duduk atas tower menembak orang. Ni daripada sini juga. sama kan? Okay, Aziz dengan myself. Betul. Wallah ni pengalaman peribadi. Macam kalau ajak orang, biasanya orang tengah buat kerja, sibuk kan. Bro, jom. Sakok. Jom. Cepat je. Laju. Ada excitement dekat situ Jom. Okay, jom. Jom. Tapi kalau solat, bro, asal jom. Kau gila. Kau pergi dulu tu. Macam boleh kata majoriti besar lah jawapan dia. Tapi nampak kan sikap kita kan. Sebenarnya macam nampak ada bila solat ni kita selalu dalam minda kita dia jadi benda yang sangat-sangat susah. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dalam konteks hadis yang Nabi SAW sebutkan yang ini amalan yang Allah paling sayang. Maksudnya kat sini dia bukan sekadar nak punctual tau. Macam kerja, kalau contohnya, kalau kerja let's say kita punch pukul 8, let's say tak ada overtime, kalau you masuk pukul 7.30 pun, dia tak ada beza pun. Macam tak adalah tambah gaji ke apa kan. Tapi Allah paling sayang. Allah yang bagi ganjaran solat. Dan kalau kita tahu dalam solat ni, Allah dalam satu hadis Nabi SAW kata, bersabda, siapa yang menunggu solat, dikira macam dalam solat. Kau fikirkan balik, kalau kita awal, dia punya ganjaran tu banyak Syekh. So, kalau kita betul-betul ada harapan kepada pahala akhirat ni, patutnya solat awal ni dia macam, serius ambil. Memang tak boleh miss lah kan? Memang kena serius Memang kena serius. Dan fikir balik sekarang ni, zaman-zaman work from home ni, apa alasan Syekh? Memang kena buat. Kalau kat office tu, okey lah, mungkin kena keluar, kena pergi tempat lain bersiap semua kan. Tapi okey lah, mungkin dalam virtual meeting tu nak minta diri ke apa. Tapi insyaAllah kalau kita pandang benda tu serius, mana ada orang orang lain kata, be right back, toilet 5 minit. Mana ada orang kata, bro, sit down. Betul lah. Tak ada orang cakap, tak boleh pergi. Toilet 5 minit ni kan. Tu macam orang selalu cakap pasal human right kan. This is also the rights of a Muslim kepada Rabbnya. Itu lagi penting kan, subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Memang sangat-sangat penting lah bab disiplin solat awal ni lah. Ni, semoga Allah jadikan kita istiqamah lah dalam usaha solat awal ni setiap hari ni. Amin. Dia macam satu struggle tau. Kadang-kadang kita tergelincir. Kita memang manusia kan. Kadang-kadang kita lupa berbuat kesalahan. Tapi yang penting kita sentiasa nak berusaha nak align balik, perbaiki diri kita. Dan insyaAllah Allah akan lihat benda tu sebagai benda yang dia diredai Allah. Kalau lari sekejap, make sure jangan lama sangat kan. Saya Itu satu hal kan. Pergi straight balik macam tu lah. Actually benda ni pun ni penting sebab kadang-kadang majikan, by the way Aziz sebut tadi kan, actually sebenarnya I dapat tahu juga ada juga di kalangan sahabat-sahabat kita yang ada majikan yang bukan Islam. Dekat Malaysia pun susah nak solat sebenarnya. Betul. So betul lah, memang benda ni yalah, semoga Allah mudahkanlah untuk semua saudara-saudara kita. Amin. Allah lupa nak sebut apa tadi Syekh. Pasal bab keluar lama Barakallahu fiik. Okay, betul. Actually macam contohnya ada satu culture tau. Macam ni actually my wife pernah cerita di kalangan perempuan kan. Dia kadang-kadang diorang ni suka solat Zuhur lambat. Lepas tu dia yes. Baru nak sebut sambungkan. Sambung. Lepas tu dia sembang dalam surau sampai asar. Lepas tu lepas asar lepak dah pukul 5. I nak kena ambil anak I kat sekolah lah. Maksudnya dah sejam dia tinggalkan kerja dia. Itu yang kadang-kadang majikan susah nak bagi waktu solat. Betul. Sebab you dah betray trust tu. Betul. Subhanallah. Masya Allah. So benda ni itu kita masuk bab amanah kan. Sebab amanah pun berangka daripada benda yang Allah tekankan, yang kita kena sentiasa amanah dalam apa yang kita buat. So benda ni dalam rangka kerja kita pun ada masuk elemen amanah tu kan. Sahih. Itulah kadang-kadang ada bos saya juga dulu, dia pernah macam
how come this guy boleh solat do the prayer sekejap daripada seorang ni? Macam dia jadi pelik. Ada juga komen. Ni lagi satu macam okay. Susah nak sebut. Kita ada dua ekstremis juga sebenarnya. Okay. Yang bila azan dia yang paling first kat surau kat surau kita pejabat ke apa ke. Tapi bila dalam pekerjaan dia punya deliverable tu, dia punya outcome apa-apa pekerjaan dia semua macam bos tak suka lah, macam tak cukup makan macam tu lah. Tak ihsan lah orang cakap kan, tak excellent lah. Okay. Tapi kita ada tengok orang yang sangat excellent dengan kerja dia. Bukan setakat dia last pergi surau, kadang-kadang dia tak solat langsung. Jadi benda macam ni dia akan jadi macam stigma kan. Jadi orang dia ni kuat solat, mesti dia punya kerja dia mesti biasa-biasa je. Dia selalulah macam tu. Jadi dia persepsi yang tak betul sepatutnya orang yang so, sekejap kan solat sebenarnya kan. Lagi waktu Zuhur Asar tu mana dia lama sebenarnya. Betul juga. Sebagai Muslim ni kita kena represent Islam dengan cara yang terbaik. Sebab kita lah ambassador, setiap kita daripada kita ambassador Islam. So kita kena tunjukkan kepada orang lain, terutama sekali orang yang bukan Islam, dan Islam ni sebenarnya dia memerhatikan setiap aspek, bukan sahaja ibadah ritual, tapi amanah dari segi punctuality, daripada segi ihsan dalam pekerjaan kita, semua ni holistik. Dan setiap Muslim patutnya aware dengan benda ni dan represent Islam dalam cara yang terbaik dalam semua aspek ni. So itulah yang mungkin kita miss sekarang ni lah. Sebab saya sendiri yang pernah kerja dekat MLNG kan, buat ada satu maintenance dalam tu. Kan kita bila kita dah masuk tu, kita tak boleh keluar. Lepas tu untuk kontraktor, dia ada limited, dia ada apa kata kekangan lah, limited bila kat mana boleh masuk, handphone tak boleh bawa masuk kan, semua benda tu sebab keselamatan kan. Alhamdulillah Allah bagi peluang dalam masa rasanya dalam 6 bulan jugalah kerja dalam gas punya industri. InsyaAllah tak sesuai kot. Tapi nak kata masa tu tim satu pasukan tu buat ada 5 orang kot. Ada 5 orang, 2 orang Islam, yang lain bukan Islam lah. Bila masa betul baru-baru kerja kan. Lepas tu yang sebelum ni tak pernah pun dia berhenti untuk solat bila ada buat maintenance. Sebab kita buat maintenance kadang-kadang sampai tengah malam. Buat cuci transformer. Ambil jangka masa lama lah, dalam sehari kadang-kadang lebih lah berapa jam tengok bila dia approve, bila nak start kerja tu. Lepas tu bila cakap dengan aku masa tu aku yang jadi ketua pasukan lah. Lepas tu bagi tahu dekat bagi tahu kat assistant, cakap aku berhenti dulu sekejap. Aku break dulu sekejap, lepas tu nak pergi solat. Lepas tu kata, alah, dia Cina, dia kata, alah susahlah orang Islam ni nak solat lagi apa, nanti kerja tak siap kan. Sebab dia tak pernah ada pengalaman. Itu yang pelik, tak pernah ada pengalaman seorang yang solat. Lepas tu aku kata tak apa, aku semain dulu. Kau jaga sekejap je. Lepas tu bila aku pergi balik, sekejap juga you solat, dia kata. Dia ingat lama lah. Dia dalam persepsi dia mungkin akan ambil masa lama Okay. Maksudnya pengalaman dia sebelum ni orang yang ambil kesempatan. Tak tahu dah tu kan. Mungkin lah kan. Mungkin lah kan. Ya. Mungkin dia punya perception dia kalau pergi solat je memang holiday lah diorang ni. Sebab nak jaga mesin tu kena ada kat depan tu. Sebab kadang-kadang temperature dia melampau naik apa, bahaya kan. Lepas tu dia kata you nak solat susah lah macam ni kalau nak sembahyang-sembahyang kan. Aku terkejut macam pergi you sekejap solat. Subhanallah. Alhamdulillah. Masa dia sedar. Alhamdulillah. Betul lah. Sebenarnya nak cakap juga tambah apa yang Reza sebut tadi kan tentang akhlak kita. Kita ni macam duta untuk Islam sebenarnya. Mana-mana kita berada. So terutama sekali kita ni bertiga ni yang berjanggut ni, memang orang by default akan pandang kita tak nak benda tu, tapi kadang-kadang orang akan nampak dia ni macam ni kan. Kadang-kadang orang ada expect kita certain karakter kan. Dan sebab tu pandang lebih kan, dia macam fokus lebih sikit. Ada lebih sikit. Gerak-geri je. Jadi sebenarnya kita ada tanggungjawab sebenarnya. Kita terapkan akhlak sebaik-baiknya. Dan kita sebenarnya ada satu advantage yang besar, iaitu Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya Al-Quran dan Sunnah ni dia punya adab akhlak dia terbaik sebenarnya. Lengkap benda tu.
Sehingga kan Aisyah ditanya, macam mana akhlak Nabi SAW? Jawapan dia senang je. Kana khuluqu al-Quran. Dia punya akhlak dia al-Quran. Quran tu bukan setakat kita baca dan kita just macam baca untuk mendapatkan pahala. Ya, pahala dapat juga. Tapi apa yang kita baca tu dia jadi amalan harian kita sebenarnya. So contoh kan, kita tengok dalam macam setiap syarikat, dia mungkin ada dia punya code of conduct dia sendiri. Macam syarikat yang kami bekerja tu, dia ada code of conduct and business ethics. Dia panggil KOBE, dia panggil. Dia agak detail, dia ceritakan macam mana perangai kita dengan bos, dengan lain, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat dan sebagainya. Ada, biasa tengok kan dokumentari ni kan? Ada. Tapi sebenarnya dia... Kena carilah. Okay. Tapi sebenarnya dia tak detail sangat sebenarnya. Banyak ethics macam tahu tak beza antara ethics dengan law? Pernah belajar tak konsep ni antara ethics dengan law? Tak benar, tapi bagi peluang teka kan, macam law tu dia ada macam implikasi kalau tak buat denda kan. Kalau ethics ni dia macam sendiri kan. Sendiri, correct. Sahih. Betul, okey. Betul. So lebih kurang macam itulah. Kita nak mudahkan lebih kurang macam itulah. Ethics ni dia macam dia grey area lah. You do the right thing. Tapi kalau you tak buat, tak ada orang pun akan bawa you masuk jail ke. Tak ada orang pun akan macam nak denda you dan sebagainya kan. Benda ni macam baik lah. Orang yang ada agama, kita tahu dia akan buat yang terbaik. Sebab tu Al-Quran dan hadis. So contohnya dalam Al-Quran sangat-sangat cantik dia punya adab dia punya akhlak dia. Kita tengok surah Al-Hujarat saja. Kalau orang umat Islam amalkan surah Hujarat saja, masya-Allah dunia ni akan berubah Syekh. Jangan kan. Jauhlah segala zon. Memang dunia jadi lain. Janganlah kamu memandang rendah kepada kaum lain. Boleh jadi dia lagi bagus daripada kamu. Janganlah kamu mengata-ngata mereka. Janganlah kamu ada su'udzon, sangkaan buruk kepada mereka. Janganlah kamu backbite mengumpat mereka. Kalau amalkan ini saja Syekh, dunia kita berubah. Subhanallah. Memang indahlah kita punya dunia pekerjaan ni, tak ada politik-politik lah. Subhanallah. Tapi nampak kat sini kan, kalau kita amalkan benda kecil, ini baru satu bahagian rangka kecil je daripada Al-Quran. Kita kalau amalkan keseluruhannya, cantik betul Syekh. Subhanallah. Inilah foundation sukses sebenarnya kan. Foundation kejayaan adalah Quran dan Sunnah. Betul. Masya Allah. Sebab kita tengok daripada macam Akif Faisal tadi sebut daripada code of conduct syarikat-syarikat kan. Kita tengok syarikat-syarikat yang berjaya, dia orang berjaya menerapkan code of conduct kepada dia employee dia, pada pekerja dia, so that setiap pekerja dia menzahirkan code of conduct ni dan dan buy in kepada semua values dalam code of conduct ni. So betul. Part of apa values, yang macam yang buat sebuah syarikat berjaya daripada compare dengan syarikat lain adalah code of conduct yang clear dan setiap orang dalam syarikat tu menginternalisasikan dan mengamalkannya. Tapi bila kita tengok Quran dengan sunnah dan din kita, syariah kita, code of conduct dia memang complete dan memang terbaik, memang kira kalau setiap Muslim mengamalkannya dan mentadabburinya, menginternalisasikannya, semua benda ni memang subhanallah, memang akan membawa kita ke arah kejayaan lah. Subhanallah. Subhanallah. Aku ingat lagi satu, ingat tak tadi aku cakap macam dulu aku punya mindset, macam mana aku nak kaitkan kerja dengan ibadah ni kan. Benda tu jadi macam bertukar lah selepas aku dengar satu ceramah daripada Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah bertajuk Bukan Asal Kerja. Boleh check dalam YouTube. Memang siapa yang bekerja memang kena tengoklah ceramah Ustaz ni, sebab dia bagi satu perspektif atau mindset yang lain untuk orang yang, untuk macam saya sendirilah tengok, saya sendiri lemah lah sikit, dia kena selalu ada reminder supaya mindset tu straight lah. Hadis di kongsi ni memang betul-betul mengubah mindset lah. Sebenarnya mindset yang kata macam ibadah tu terletak pada solat, zakat, apa semua tu bukannya baru. Memang jadi kat sahabat dah lama dulu. Aku bacakan hadis ni. Daripada Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, so masa tu dia orang tengok lah, ada seorang lelaki jalan melewati Nabi SAW. Lalu para sahabat melihat lelaki ini masih muda dan kuat. Jadi dia orang tengok lah, Muhammad ni power lah, badan tinggi, kuat. Lepas tu para sahabat berkata, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau orang ini keluar berjihad di jalan Allah. Tengok, dia macam tengok Muhammad ni muda, kuat, baik dia ni pergi berjihad di jalan Allah kan. Lepas tu
Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. kalau dia keluar mencari nafkah buat anaknya yang masih kecil, maka dia juga di jalan Allah. Kalau dia bekerja untuk mencari nafkah kepada ibu bapa yang sudah tua, maka dia juga di jalan Allah. Kalau dia bekerja mencukupkan keperluan diri sendiri agar terjaga kehormatan, maka dia juga di jalan Allah. Tetapi kalau dia bekerja untuk riak dan berbangga, maka dia di jalan syaitan. Dikeluarkan oleh At-Tabrani. Boleh cek hadis ke 940. Subhanallah. Jadi ada sedikit penjelasan ringkas daripada ustaz. Dia kata apa-apa pekerjaan halal dinilaikan sebagai fi sabilillah. Ni jihad fi sabilillah. Subhanallah. Masya-Allah. Tapi dengan syarat kena niatkan untuk nafkah diri, keluarga dan ibu bapa lah. Dia kena ada niat tu lah. Lepas tu bekerja juga untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak meminta-minta. Jadi ni satu. Masyarakat yang bekerja, kadar jenayah dia kurang. Betul tak? Sebab berbanding dengan masyarakat yang ramai penganggur. Cuba kita tengok negara-negara besar macam, kalau tak silap Brazil, kalau tak silap. Maaf kalau salah kat sana memang banyak penjenayah. Sebab unemployment rate dia sangat-sangat tinggi. Employment rate sangat tinggi. Jadi inilah salah satu daripada ringkasan hadis. Satu lagi. Seseorang yang bekerja di jalan syaitan tu, dia bekerja untuk riak dan berbangga kan. Macam contoh, dia bekerja kuat, dia nak naik pangkat, lepas tu dia balik ke kampung, dia nak tunjuk, aku dah jadi manager, ada kereta baru lah kan. Ada kereta baru. Tengok aku ada. Maka dia di jalan syaitan. Jadi kita kena hati-hati tengok kita punya niat. Balik kepada niat tadi kan. Balik kepada niat. Masya-Allah. Saya. Hadis ni memang game changer lah, subhanallah. Betul. Cakap pasal niat kan, actually nak kongsi je lah Actually I ada agenda sebenarnya. Kadang kita bila masuk dalam dunia profesional ni, kita nak cuba buat servis yang terbaik sebab kita nak naikkan nama Islam. Kita nak bagi pekerjaan terbaik so that orang dah tak associate dah, macam Aziz sebut tadi, stereotype orang yang pergi solat on time ni biasanya prestasi dia kurang sikit, dan sebaliknya orang yang prestasi bagus ni biasanya agama dia kantoi-kantoi sikit. Tak, kita nak kembali, nak restore balik impression yang orang zaman sahabat dulu. Orang-orang profesional, orang-orang yang sunnah, yang janggut ni, masya-Allah, best of the best. Ni memang susah nak capai benda ni sebab mungkin kadang-kadang ini biasalah perception orang kan. Orang tengok benda tu kadang-kadang bila benda buruk dia kaitkan dengan Islam. Contoh kalau kita let's say lah, kita biasalah silap kan, kemudian mungkin kita mengumpat orang ke, kita tersasul kata macam ni ke Islam. Tapi bila kita buat benda baik, tak ada pula orang kata masya-Allah orang Islam ni bagus kan. Ini semua permainan syaitan lah kan. Kata bila kita bagus orang kata alah Faisal memang macam ni, level lain. Tapi tak apalah, ini semua persepsi lah. Betul. Kita letak tepi dulu. Tapi that's my personal agenda. Bila kita cakap pasal kerja kan, nak cakap contohnya nak bekerja dengan ihsan kan, nak buat yang terbaik kan. Bila kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu kita macam ibadah kan. Ibadah pun disarankan untuk kita ihsan. Kita ihsan dalam solat kita, ihsan dalam Al-Quran kita, ihsan dalam puasa kita. Kita buat yang terbaik kan. Tapi bila kita kata ikhlas nak ihsan tu, maksudnya kita tahu ganjaran tu daripada Allah. Maksudnya apa? Kerja pun bila kita buat dengan ihsan, boleh jadi kadang-kadang majikan kita, mereka manusia, ada kekurangan. Kadang-kadang dia tak hargai kita punya sumbangan kita. Betul. Kadang-kadang kita buat, orang ambil, orang rimbat kita punya kredit. Memanglah benda tu kezaliman. Kita tak nafikan. Ini lagi satu ekstrim. Kadang-kadang orang kata, ikhlas janganlah berkira sangat. Tak. Ini bukan bab berkira tak berkira. Kalau you buat kerja tu, kalau you tak dapat, itu kezaliman, and you kena tegakkan benda tu atas keadilan. Tapi pada masa yang sama juga, kita ada sangkaan manusia dia buat dia bagus, bos tempat macam mana pun memang ada kurang punya. Tapi kalau orang Islam dia tahu tak ada hal, Allah confirm bagi yang terbaik. And kalau tak bukan best case kat dunia dan akhirat. Tapi kalau bukan nak kata worst case, kat akhirat saja. In fact actually itu lagi bagus sebenarnya. Lagi bagus, Allah dah simpan ganjaran dia lagi, subhanallah. Kan? Memang masya-Allah. So actually mindset tu kita ubah. And bila kita buat kerja dengan ihsan ni,
Walaupun mungkin kadang-kadang orang tak perasan, orang kadang-kadang dia tak anggap benda ni. Normal lah, benda ni I face all the time. Kita buat terbaik, orang tak hargai. Kadang-kadang kita buat sharing, orang kutuk kata apalah sharing you macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okay lah. I take it. Kita layan je lah kan. Tapi fikir balik, tak apa, Allah dah reserve untuk I, and at least kita wujudkan suasana profesional yang orang seronok nak bekerja. And kat sini saya nak ingatkan kita, sebab kadang-kadang kita sebenarnya ada peranan. Kita boleh affect kita punya work environment. Dan saya nak ingatkan ayat Quran ni. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum tu sampai dia ubah apa yang ada dalam diri sendiri. Okey, sebab apa kita sebutkan hadis ni? Sebab kita nak katakan macam, kita nak kata kerja ni analogi macam ibadah kan. Macam tu juga ibadah di masjid kan, di tempat, di rumah-rumah ibadah. Kita nak suasana yang orang selesa nak ibadah. Kita tengok masjid pun, setengah masjid tu Masya Allah, kita datang ada rasa welcoming kan. Macam AJK kan. Kita pun rasa macam, friendly kan. Friendly macam, macam dia teratur, bersih. Kita pun rasa syok dah datang lagi kan. Syok betul. Ada setengah masjid tu, kita datang je, tak tahulah, ada rasa lain macam lah kan. Tak tahu. Macam dibiarkan cari jalan sendiri ke. Pandai-pandai jalan sendiri kan. In fact, actually just to share macam my own personal experience daripada parents mak ayah kan. Diorang pernah jadi AJK kat setengah masjid ni. Subhanallah, dia punya environment sangat-sangat toksik. Macam-macam politik, macam-macam tak puas hati dengan dia ni, ada hasad kat sini, ada camp kat sini, imam ni tak suka dia ni, pengerusi lain macam. Allahu Akbar. Jadi you bayangkan, you nak datang ke sampai tahap my parents dia masuk AJK tu sebab dia nak datangkan, dia nak menyumbang lah kat masjid kan. Tapi sebab suasana toksik ni, dia tak nak jadi dah. So I terfikir apa tau, wah, macam mana kalau semua orang ikhlas yang macam ni akan tinggalkan jadi AJK sebab perangai macam ni. Subhanallah. Kita menghalang orang daripada berbuat kebaikan kan sebab attitude kita subhanallah. Habis tu siapa tinggal jadi AJK? Dia tak fikir kan. Sembarangan. Apa hal AJK semua jahat ni? Padahal kan. Why? Sebab orang-orang yang dah masuk tu dah try, dah keluar. So sama juga dengan pejabat kita. Kita kadang-kadang tak nafikan, kita pernah dibesarkan, kita masa fresh grad tu mungkin kita kena bully ke, ada bos yang tak bagus ke. I pernah kongsikan dalam episod fresh grad experience kan. I minta tolong senior. Dia seorang yang senior. Dia cakap bahasa Melayu boleh lah. I boleh copy balik apa dia cakap. Dia kata, saya cakap, akak saya tak pandai, akak kan tolong ajar sikit. Akak tak ada masa lah. You patut tahu benda ni. Subhanallah. Agak-agak kan. Terkena benda ni kan. Memang kita tak nafikan. And especially dalam medik, saya baru dapat tahu juga. Dalam environment pekerjaan medik ni sangat-sangat toksik dalam benda ni. Macam mereka kena bully kau-kaunya. Houseman ni biasa, Allahu Akbar. Betul. Memang sangat-sangat sikit dia punya tidur dia. Padahal dia cakap patient advice kena tidur. Tapi dia sendiri tak cukup tidur. Sebab apa? Sebab kena bully dengan senior-senior ni. Senior ni punya mindset apa? Aku dulu besar macam tu. Korang ni zaman-zaman sekarang lemak lah pula. Ini kau bukan, kena rasa macam apa yang aku rasa dulu. Aku sekarang macam ni sebab dah lalu kesusahan ni lah. Alah korang ni muda-muda kan. Ini mindset orang yang tak ada ibadah dalam kerja ni. Kalau ibadah, kita nak buat suasana terbaik untuk orang. Tak kisah zaman dulu macam mana. Kita mungkin zaman dulu kita dibesarkan dalam suasana yang tak berapa best. Sekarang you ada peluang, you wujudkan yang terbaik. You jadi senior yang you nak. Macam mana senior you nak? Senior yang membimbing. Macam mana bos yang you nak? Bos yang mendengar, bos yang tanya khabar, bos yang prihatin masalah mental kalau ada di kalangan pekerja dia, bos yang at least mendengar idea. You kena jadi macam tu. Kalau apa itu your quote yang you quote daripada movie ke apa? I tak nak environment mempengaruhi aku tapi saya nak mempengaruhi environment. Macam mana? Okay. I don't want to be a product of my environment. I want my environment to be a product of me. Tapi actually that's the mindset kita kena ada. Kita selalu salahkan persekitaran kita. Work culture macam ni, environment macam ni. You are the environment untuk somebody else. You sebenarnya mereka suasana kerja untuk orang yang you bekerja. So kalau semua orang ada mindset macam ni, semua orang mainkan peranan dia, sedikit demi sedikit. Kadang-kadang orang, dan ini I sendiri pernah alami benda ni. Kadang-kadang I pernah pergi satu course dulu, nama course tu Living Our Values. So dia cakap pasal kesusahan nak tegakkan value integrity ni dalam pejabat kan. So dengarlah rintihan orang, bos macam ni macam ni, toxic lah apa. So I ingatkan semua, kita buatlah apa yang kita mampu kan. Yang penting kita do our part. So I ingatkan ayat-ayat Quran ni semua kan. Dia tak puas hati. Kata, alah kita buat macam tu, bos tak buat juga. Kata. Tapi I fikir apa tau? Bayangkan kalau semua orang fikir macam you.
Semua orang asyik salahkan orang je. Bila dunia nak berubah? Sebaliknya, kalau you buat you punya role, you do your part, you try your best, kalau semua orang fikir macam tu, insya-Allah dunia boleh berubah jadi lagi baik. Kan kita kena matang sikit benda ni. Macam contohnya, orang duk kutuk-kutuk bos kan. Kata, okay, I suka bagi ni I ask myself this question. Ni bukan menembak siapa-siapa. This is for my own lesson. I selalu tanya diri I, kalau I jadi bos satu hari, I nak pekerja macam mana? I nak ke? Kalau kadang-kadang fikir balik, I suka ke orang yang duk macam bising-bising, komplain-komplain, bagi problem tak bagi solution? Kenapa I buat macam ni? Kan? Ya. So Subhanallah. sebenarnya, dan saya nak kongsi jugalah kan. Tahun ni alhamdulillah dapat tawaran untuk jadi manager. So dapat experience first. Barakallah. So first time dapat experience lah, dapat supervise, dapat jadi macam superior untuk beberapa orang kan dalam tim kecil ni. Memang rasa completely different lah. Dah tengok, alamak, Lain, dah lah. Lain. And subhanallah, baru kita rasa, benda yang kita dulu ni nampak senang. Sebenarnya susah. Kau jawab, kau buat. Banyak sangat song kau buat. And subhanallah, bila fikir balik kan, macam orang yang kira my subordinate ni, macam kira dalam team ni, anak buah ni, diorang dulu colleague I. Faham tak? So, macam mana kita layan dia dulu, dia akan, ataupun macam mana dia layan kita dulu, dia akan surface balik kita dah dalam position tersebut. Jadi kalau kita amalkan apa yang Islam ajar kita, which is akhlak baik dengan semua orang, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kita amalkan hadis ni, insya-Allah pangkat atas turun kontraktor, klien, tak ada hal. InsyaAllah kita jamin kita punya akhirat kita dan dunia kita juga. Tapi kalau you ada kibar ni, kalau you layan orang lain macam, kalau you setakat mengutuk orang, kalau you mandang orang yang lagi turun dari you, Allah akan ubah nasib. Kita dah tengok dah zaman sekarang ni, Allah ubah nasib. Klien jadi kontraktor, anak saya pernah my own experience, intern jadi boss. You know? Ayu. Hati-hati. So subhanallah, ini memang the takeaway from me is this lah. Kita kena buat suasana pekerjaan yang kita nak. Baik kepada niat tadi. Bila kita bekerja tadi, I sekarang fikir apa tau niat I. Bila kita kongsi ilmu ni, bukan sekadar dia macam hadis Nabi SAW sebut kan. Bila seorang anak Adam meninggal dunia, semua amalan terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu, kita bila kongsi ilmu, InsyaAllah ni masuk dalam bab ni. Kita meninggal ke, kita transfer ke, kita retire, kita dah pencen, dan tetap jadi ilmu ni, jadi juga kita punya amal soleh. Tapi saya fikir lagi jauh lagi. Aku fikir, kalau kita boleh buat suasana yang baik kan, untuk kita punya work environment untuk orang lain, saya fikir apa tau? Wah, kalau macam ni kan, bapak-bapak dengan ibu-ibu dalam tim kita ni, dia rasa seronok bekerja. Dia pun jadi ibu bapa yang lagi orang. Memudahkan dia. Dan dia pun boleh jadi an effective mother dan effective father. InsyaAllah. Fikir jauh sikit. Kat rumah. Kita wujudkan that environment. You cuba sebagai orang Islam, kita ada niat macam tu. Lain je kita kalau punya. kita fikir takat, apa orang kata, takat pejabat je, sampai situ je lah. Sampai Kita situ je lah. fikir. Lepas tu, sebab masalah ni sebab kita selalu macam, selalu dengar keep your work and your life macam separate lah. Tapi sebenarnya, life is work, work is life. Macam dua-dua tu merangkumi kehidupan kan. Jadi ya, betul. rasa macam ada kesalahan lah kat situ kalau kita separatekan benda tu. Sebab dua-dua pun sebenarnya kehidupan kita kan. Dia saling complementary Ya, betul. Ya, itulah. Kadang-kadang environment ni kita tak boleh control, tapi kita make sure that kita jangan jadi diri kita sebagai ujian untuk orang lain. Allah mention dalam surah Al-Furqan, dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain. Betul. Subhanallah. And then kat sini pun ada lesson untuk kita bila kita bertemu macam colleague yang toxic ataupun bos yang toxic, apakah reaction kita daripada bertemu daripada ujian daripada orang lain, supaya Allah mention supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar menghadapi ujian itu. So kita bersabar dalam situation tu, dan kita pun jangan jadi ujian untuk orang lain. In nutshell itulah. I terfikir apa tau bila sebut ni? I fikir apa tau? Kan biasa kita tengok orang keyboard warrior ni kan, duk merembak kat Twitter ni kan. Sebab dia tak puas hati dengan environment kerja dia kan. Kita terfikir balik, mungkinkah aku yang
buat dia rasa macam tu. You know what I mean? Betul. Mungkin kita jadi fitnah untuk dia. Sebab tu, so bila kita fikir macam ni, kita ada empathy macam tu kan. Macam Aziz cakap, kerja, actually life ni dia intertwine sebenarnya. Apa yang berlaku kat office tu, dia keluar kat Twitter juga. Dia keluar dekat Facebook kan. Jadi kalau Kadang-kadang kita, dia sampai Implication kat dia rumah kan. bertingkat-tingkat kan. dia ada impact sebenarnya benda tu. Subhanallah. Masya Allah. Ingat macam Reza cakap tadi, jangan jadi ujian kat orang ataupun kalau kita ada jumpa orang yang menyusahkan kita, itu pun ujian untuk kita nak tengok macam mana kita tahan. Macam ada dalam hadis, lebih kurang maksud dia yang Allah lebih suka orang yang berdepan dengan orang kan, daripada orang yang duduk kat rumah, duduk kat rumah tapi tak berdepan dengan orang kan. Bergaul dengan orang. Bergaul. Okay. Ya, betul. Actually tu antara niat for me lah, bila nak kuatkan semangat bekerja ni, ingatkan hadis tu. Bila kita deal dengan difficult people kat office ni kan, macam kadang-kadang orang yang perangai tak best ke, toxic dan sebagainya, bila kita sabar, kita nak amalkan hadis ni, kita nak latih diri kita untuk berhadapan dengan orang macam ni. Sebab skill ni, dia bukan saja untuk kerja. Berdakwah sangat penting skill ni. You akan jumpa macam-macam punya personality dan kesusahan kan. Dan bagi for me, bila kita train diri kita dalam pekerjaan ni, actually benda ni adalah utility untuk kita, skill dalam berdakwah. So life skill actually. Bukan untuk dakwah saja, untuk mendidik anak-anak, mendidik isteri dan keluarga dan sebagainya. So benda ni kita tengok secara menyeluruh. Dia experience pekerjaan tu dia sangat-sangat bermakna sebenarnya. Masya-Allah. Masya-Allah. Wow, tak sangka juga kita bertiga pun boleh jadi sejam. Kalau ada Amir dengan Syahmi ni tak tahulah Syekh. Wow, actually itulah banyak juga. Cuma ada just one last thing from me lah. I baru teringat. Sebab actually ada a few notes pasal nak ingat surah Al-Fatihah tu peranan dia. Mungkin kita tangguhkan pada zaman lain. Tapi saya terfikir balik kan, satu ayat yang kadang-kadang kita take for granted kan. Bila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Kita pakai na'bud kan. Kami kan, kita. Kita pakai plural kan. Bila kita baca ayat ni, bila tengah solat kan, contoh kita tengah kerja, lepas tu tiba-tiba kita break solat kan, kita baca solat Zuhur, solat Asar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ingatkan orang yang kita berinteraksi kat pejabat tu, diorang pun hamba Allah juga. Diorang pun ada tanggungjawab dengan Allah juga. Diorang pun ada cabaran diorang sendiri juga. Diorang pun ada syaitan kacau diorang juga. Diorang pun ada hawa nafsu diorang juga. So, benda ni akan jadikan perspektif kita layan orang dia jadi lain tau. So, kalau kita ada perspektif seorang da'i, dia punya mindset, cara kita layan dengan orang tu, dia dah bukan pasal bos dan junior, senior, tak. Bukan macam tu lah. Aku berinteraksi dengan hamba Allah. Dia lain je. Dia punya pendekatan tu akan berubah. Satu angle empathy yang mungkin terlintas empathy kan? Exactly. Sebab empathy, kadang-kadang orang cakap empathy. Apa tu empathy? Inilah representation of empathy kan? Masya-Allah. Subhanallah. Wow, itulah. Okay, mungkin banyak lagi yang boleh dibincangkan. Mungkin ni akan jadi siri 2, siri 3. At least kita boleh buktikan kepada Amir dan Syahmi yang kita boleh kita mampu buat. Alhamdulillah. Kita dah test drive. So mungkin kita just mungkin kita simpulkan perbincangan. Okay, ke ada lagi nak kongsikan? Boleh Okay, boleh. Mungkin kita simpulkan dengan perbincangan ni. Kita mulakan dengan Reza, insyaAllah. Okay. So, mungkin konklusi yang kita dapat daripada perbincangan hari ini, that kita tahu that pekerjaan kita boleh menjadi sebagai ibadah kan. So, apakah implikasi daripada pekerjaan sebagai ibadah? Yang mungkin terlintas dalam kepala saya, ibadah sebagai pekerjaan, kita jadikan ini pelaburan untuk akhirat kita. So, apa saja yang kita kerjakan, kita takkan dapat lari daripada kelelahan, macam kepenatan, daripada usaha kita. Namun apakah pelaburan ataupun namun adakah itu bermanfaat untuk kita selepas kita meninggalkan dunia ini? Sebab kita maklum bagaimana bila kita di hujung usia kita, di hujung hayat kita, semua harta benda kita akan tinggalkan. Apakah yang akan menjadi pelaburan kita untuk akhirat?
Kadang-kadang kita tengok saudara-saudara Muslim kita yang mengalami kesusahan dan kesengsaraan di Syria, di Yaman, Palestin. Kita bandingkan dengan keadaan kita yang hidup dengan selamat, aman. Subhanallah. Kita tahu Allah takkan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman, dan apatah lagi yang menghadapi kesusahan dengan sabar. Apakah perbezaan kita di akhirat nanti? Dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah, Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kebangkitan, bila orang-orang yang telah melalui ujian-ujian yang diberikan ganjaran kepada mereka, orang-orang yang lalai yang diberikan kehidupan yang senang akan mengimpikan kulit mereka disiat-siat dengan gunting di dunia, Subhanallah, kita tak nak tergolong daripada golongan-golongan tu. So, lihatlah kondisi apa yang kita harapkan, apa yang berlaku di akhirat. So, persoalannya di sini, apakah ia menjadi pelaburan kita di dunia ini untuk menggunakan apa Allah yang berikan kepada kita sebagai daripada kesenangan, dan kita mengharapkan keselamatan di akhirat. Pada masa yang sama, kita tak meminta keburukan daripada Allah, na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita daripada ujian yang berat. Tapi kita, yang penting apa yang Allah rezekikan kepada kita dalam peluang pekerjaan kita semua ni, jadikan itu sebagai modal yang kita boleh buat sebagai ibadah untuk menjadi selamat insya-Allah di akhirat. So itulah mungkin daripada saya penutup. Jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah, so that dia menjadikan pelaburan ataupun investasi kita di akhirat. So mungkin penutup ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus. Ya, peringatan yang sangat penting, pelaburan untuk akhirat. Saya ingat satu ungkapan yang sangat-sangat bila dengar tu dia sangat touching lah, sangat very resonate lah. Seorang khalifah Bani Umayyah nama dia Sulaiman Abdul Malik. Dia tanya kepada seorang dia punya penasihat dia. Dia tanya, "Oh Abu Hazam, kenapa kita membenci kematian?" Dan Abu Hazam menjawab, berkata, "Sebab kita terlalu bekerja-kejar melabur dunia ni, dan kita abaikan akhirat kita, dan hati kita benci untuk tinggalkan sesuatu yang kita dah melabur untuk pergi kepada satu yang kita tak labur langsung, yang sangat kosong." Wow. So dia sangat-sangat, dia deep tau. Sebab pekerjaan ni, kalau niat kita betul-betul untuk akhirat, bila kita meninggal, dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Subhanallah. Kan? Yes. Wow, dia sekadar niat je, ubah tu. Kan, subhanallah. Tapi kalau kita bekerja ni setakat harta sahaja, kita akan tinggal benda tu. Dan sebab tu kita benci kematian. Sebab tu kita benci akhirat. Wow. So itu dia punya nasihat tu. Wow. Subhanallah. Wow. Baik. Barakallahu fiik. Okay, Aziz, insyaAllah. Okay. Saya nak ulang balik lah hadis yang saya bacakan tadi, yang pasal seorang muda tu yang kuat badan. Para sahabat kata kalau dia ni pergi alangkah baiknya dia ni kalau dia pergi berjihad di jalan Allah. Sebab mindset kerja ke cari nafkah sebagai ibadah tu mencari kerja ibadah tu alien juga dengan sahabat masa tu kan sebenarnya. Tapi bila Rasulullah cakap kalau dia mencari nafkah untuk family dia, untuk diri dia ataupun untuk orang tua dia, dia dikira sebagai jihad fisabilillah. Sebab jihad fisabilillah ni antara ibadah yang agung kan. Ya. Jadi kat sini bila kita fikir bekerja itu satu berjuang di jalan Allah, bila kita fikir kerja tu ibadah, kalau kita burn out ke apa, kita ingat balik hadis ni. InsyaAllah kita akan rasa macam ada sense of relief lah, macam kan, macam berjihad di jalan Allah, macam pergi berperang, cuma situasi dia beza sikit kan, cabaran dia berbeza. Macam kalau dalam perang kan, hero walaupun dia hero, dia mesti ada cedera sikit, luka sikit kat badan kan. Tapi apa-apa pun yang jadi, dia tetap berjihad untuk dapat kemenangan tu. Dia menang ke tak menang, dia belakang lah kan. Tapi betul juga. Dia bukan result dia kan. Dia cuba nak dapat kemenangan tu. Macam cari sebab Rasulullah kata mencari nafkah ni macam jihad. Jadi kita kena berdepan dengan kerja yang banyak kan.
bos jahat, rakan sekerja yang suka tikam belakang, klien sombong, semua benda tu macam apa luka-luka kat perang lah. Jadi Betul juga. Betul. Subhanallah. bila saya sendirilah macam sekarang walaupun duduk kerja dari rumah kan, memang terasa letih jugalah. So, kadang terasa tertekan juga. Tapi bila ingat hadis tu, takkan Allah nak bagi free kan, senang je kan. Nak jihad fisabilillah, Subhanallah. mencari nafas kan, tapi duduk sedap, tak ada stres. Itu memang orang kata realiti yang salah lah. Memang akan ada ujian. Jadi kita sedang berjihad di jalan Allah, kat mana pun kita berada kan. Kita tengok Facebook pun kita berjihad juga dengan kita punya nafsu nak marah ke apa ke, semua benda tu. Ya, betul. Semua benda tu jihad. Menahan diri kan, menahan diri. So kita kena ingat firman Allah SWT dalam surah At-Taubah. Saya baca dia punya translation. At-Taubah ayat 41, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sebab kerja ni kadang-kadang kita rasa ringan, kadang-kadang kita rasa berat. Tapi ingatlah apa yang Allah sediakan untuk kita di akhirat, insya-Allah lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Itulah insya-Allah daripada saya. Masya-Allah, barakallahu fik. Bagus, betul. Sangat-sangat powerful mindset tu kan. Kalau kita tahu yang ganjaran Allah ni besar, takkan kita rasa benda tu senang-senang Allah nak bagi kan. Maksudnya kita instill mindset yang ganjaran Allah ni mahal. Betul. Yes. Sedangkan kita nak usaha benda dunia pun, nak dapat ganjaran dunia pun perlukan usaha. Apatah lagi ganjaran Allah yang lagi mahal kan. Saya teringat satu hadis ni bila Aziz sebut ni. Walaupun ada setengah mendaifkan hadis ni. Jadi ungkapan dia berbunyi sedemikian. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya hadiah Allah tu sangat mahal. Dan hadiah Allah itu adalah syurga. So, bila kita fikir balik kesusahan kita hadapi ni, macam, inilah bukti aku kepada Allah yang aku nak dapatkan sikit. Tak adalah susah sangat kan. Sebenarnya nak compare dengan jihad orang lain kan. Tapi okeylah, adalah dapat peluang nak proof sikit lah kat Allah kan. Kita dapat sikit lah. Ada lah yang nak boleh show kan. Ada habuan sikit lah kan. Hari kiamat kita tunjuk, aku deal dengan, macam Aziz cakap tadi, klien sombong, bos kurang ajar, orang tikam belakang. Ya Allah, aku sabar deal dengan diorang ni. Okeylah, Masya Allah kan. InsyaAllah kita ada harapan tu kan kepada Allah, ganjaran. Boleh letak kat kan. CV kan. Boleh letak kat resume. Betul. CV pada hari kiamat nanti, Masya Allah. Yang mudah-mudahan kita tergolong antara mereka dapat amalan di tangan kanan, dan amalan tangan kanan itulah yang akan tunjukkan semua tu, insya-Allah. Amin. Okay, Masya Allah. Actually, I tak ada benda nak conclude dah, sebab memang memang sangat-sangat banyak yang kita boleh bincangkan, dan sangat banyak yang kesimpulan yang sangat-sangat baik oleh sahabat-sahabat kita. Tapi mungkin kesimpulan kat sini lah. So, boleh buat bahasa Melayu lagi lepas ni? Boleh, insyaAllah. Boleh. Best juga. Okay. Seronok juga Dan as far as I can tell, kita tak ada melatah pelik-pelik. Tak ada. Nampaknya tak ada. Ada mencarut keluar benda-benda yang tak betul. Alhamdulillah, tak ada aib yang perlu disembunyikan. Jadi insyaAllah it's our authentic self, insyaAllah. Dan kita berdoa semoga Allah mendatangkan keberkatan dalam perkongsian kita, dan semoga Allah menjadikan kita semua di kalangan hamba-hambanya ikhlas beribadah. Dan dalam konteks ini semua ibadah, dan dalam konteks ini ibadah dalam bekerja. Dan seperti mana ibadah-ibadah kita yang lain juga, mungkin kita ingatkan diri kita yang kita tak tahu ibadah mana yang Allah terima. Solat subuh kita pagi tadi pun kita tak tahu Allah terima ke tidak. Sama juga dengan kerja kita tak tahu. Yang kita tahu, kita boleh cuba sedaya upaya kita buat yang terbaik, kerja dengan ikhlas, kerja dengan ihsan, dan kita berdoa saja, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhan, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Amin. So insyaAllah itu saja untuk minggu ini, topik kerja sebagai ibadah memburu keberkatan. Dan mungkin saya look forward juga kalau ada revisit dalam chapter, dalam topik ni. Kalau ada nak tambahan-tambahan lain lagi, mungkin lepas ni kita boleh interview pula Amir dan Syamil. Mungkin konsep yang bagus. So kita dengar pula perkongsian daripada mereka, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kerana setia mendengar sehingga ke akhir. Saya harap anda lebih bersemangat untuk bekerja selepas ini dan melakukan kerja anda dengan ihsan. Sila tonton video-video lain dalam playlist kami. Kami ada tajuk-tajuk yang menarik untuk anda seperti I Hate My Job, What to Do, The Muslim Identity at Work, Building My Relationship with the Quran dan banyak lagi tajuk-tajuk yang menarik. Jangan lupa tekan button like dan subscribe ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.